sejarah mengatakan bahawa kita lebih baik lagi dari segi mortality rate kita. Sekarang ni lah, satu dari segi kesihatan lah. Yang keduanya daripada jangka hayat. Kenapa jangka hayat kita lebih tinggi lagi sekarang berbanding dengan dulu? Okay, disebabkan oleh kualiti kehidupan kita. Kualiti kehidupan ni serba sedikit diinfluence oleh satu environment lah. Yang keduanya adalah how tools can help us. And tools ni adalah teknologi tadi. Okay. Boleh balik ke slide yang sebelum ni tak? Okay, alright. Okay. Jadi, the quality of human life ni sebenarnya is being influenced disebabkan oleh apa yang kita sedang hadapi sekarang ni. Okey, saya pun tak adil untuk saya mengatakan bahawa lagi tinggi teknologi kita, lagi banyak society apa orang kata society illness lah. Okay, that is not relevant of me to say that. Sebab orang kata kebanyakan daripada penyakit masyarakat yang ada sekarang ni berpunca bukan yang disebabkan oleh teknologi, tetapi is being influenced by a bit from the usage of technology. Okay, nanti saya akan terangkan kenapa sebenarnya there is a downside towards society yang mana kita perlu ambil tahu dan perlu ambil cakna untuk kita equip ourselves to actually combat this issue. Okay, sebab industrial point of view, as an industrialist, you might see that Industrial Revolution 4.0 is something which is a positive thing. Okay, but for a socialist point of view, it come hand in hand. Okay, macam some people view that industrial revolution can really increase the human quality, can really increase the productivity, can really increase the economy. You know, things are much more easier nowadays, and so on and so forth. But then, in a social point of view, there's something that you gain that you must sacrifice for. So ini adalah benda yang kita nak identify lah sebenarnya, supaya tuan-tuan puan tahu what is at risk here. Apabila saya beritahu apakah risiko yang ada dari segi aspek psikologi dan juga society, lebih mudah untuk kita react kalau sekiranya benda tu dah ternyata semakin berlaku ataupun kita bersedia sebelum ia berlaku. Okey, seterusnya. Okay, it has changed human behavior. Okay, slide seterusnya, kalau tuan-tuan tengok macam mana ia impact, how did it impact the society? Okay, sebenarnya Industrial Revolution ni ada negative side-nya lah. Okay, sadly, and this is proven in developing countries whereby they have outsourced their skills and their orang kata output management lah kepada robots, automation, okay, digitalization. And then even di Malaysia sendiri pun, kalau kita tengok ini kita recap lah sejarah kita sendiri. Okay, kalau kita tengok kepada perkembangan industri di Malaysia sendiri, kebanyakan daripada unskilled ataupun less skilled jobs has been jumut dah sebenarnya. Macam dululah, kita ambil perkara yang simple je. Dalam perkhidmatan awam dulu, once upon a time, kalau siapa yang dah senior-senior yang dah ada dekat sini, yang dah di era-era pencen, mungkin boleh bersetuju dengan saya. Di mana kita dulu once upon a time ada jawatan tea lady. Tea lady ataupun dalam arti kata lain pembancuh air ataupun minuman lah. Kerja dia memang bancuh air minuman untuk mesyuarat saja. And then order makan dan sebagainya. Jadi ada wujud jawatan tersebut. Tapi lama kelamaan jawatan tersebut tidak lagi ada, dijumutkan. Jadi perkara ini adalah satu benda kita nampak tentang advancement of industri. Tapi ia memberi impact kepada social life. Okay, social life di mana apabila less skill ataupun unskilled worker tersebut is being replaced just because the reason is you are not relevant anymore. Saya yakinlah adalah antara jurutera, arkitek dan sebagainya ada pernah dengar once upon a time ataupun pernah bersembang ke pasal Industrial Revolution ni, di mana apabila ada orang mengatakan bahawa nanti in future maybe your career is not relevant anymore because mungkin diorang katakan arkitek ni once upon a time nanti is being replaced by architecture algorithm program or something, ataupun engineers are not relevant anymore. Sebenarnya tidak. Okay, to be safe, I'm not saying that because of engineers is a skilled worker, no, but because we need that human touch. So this is psychology.
we can replace everything with robots, no problem. You can get the output that you need. But again, in 100 robots, you still need one human to do the things. Okay, things that robots cannot do. We have robots that can fix robots, but then the judgment itself. Okay, jadi dalam kes macam ni, dari segi society, dari segi psikologi, orang yang akan mendapat impact yang paling tinggi adalah orang yang unskilled dan less educated people. Okay, why this is very important sebenarnya? Kenapa dia IR 4.0 ni daripada sudut society is very important because kita jangan lupa apabila kita ada individu yang contohlah individu yang macam less educated, macam contoh let's say anak-anak kita ke ataupun yang tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan sebagainya, mereka ini ada susceptible untuk mendapat mental disorder lah, di mana mereka akan rasa tertekan dan sebagainya, it's going back to Great Depression. Okay, kalau if you know and remember the story and history about the Great Depression during the early World War One, post World War One punya period. Okay, kita mungkin tak terjejas lah Malaysia masa early period of World War One, we are still under British rule. Tapi di America, yes, they have Great Depression, and I believe if our society is not ready yet for IR 4.0, we will soon become like that. Okay, sebab ada pelbagai faktor yang saya boleh share dengan tuan-tuan perempuan sebentar lagi. Okay, this is just bukan nak takutkan tuan-tuan perempuan sebenarnya, but this is the reality that we need to prepare and the reality that we are facing right now. Okay, I can rest assured saying that how many of our young generations nowadays can secure a very good position or a very good career. Or paling simple saya bagi soalan senang je. Let's say anak you belajar this jurusan. Ada tak dia kerja jurusan tu sekarang ni? Okay, I'm not saying that you ambil psychology, you jadi psychologist. No, there is some deviancy, but then the numbers are not right now. Okay, ada some yang ambil jurusan lain tapi bekerja sebagai individu yang buat kerja yang lain. Because these are the things yang I said about how automation ataupun digitalization has menjumutkan beberapa jawatan ataupun pekerjaan yang ada untuk kita cater our population. Sebab tu let's say kesan kepada society sekiranya kita tidak memikirkan sekarang ni tentang kesannya, satu adalah apabila orang nampak orang yang less educated ataupun senang cerita bukan kata illiterate lah. Less educated ni meaning that lower level of education. Okay. Kita ambil contoh senang je. Kalau let's say dia ada diploma and then suddenly kita naikkan requirement daripada diploma tu nak kepada lebih yang tinggi lagi. So first one is the quality of education that we have lah. Okay, apabila ada kebanjiran pelajar yang ingin mendapatkan pengajian yang lebih tinggi just kadang pekerjaan, this can really influence or increase the inflation of students. When we have an inflation of students, okay, kita mesti ada orang kata more supply than demand. And when you have more supply than demand, ini akan menyebabkan unemployment sebenarnya. And when you have unemployment, you have some disgruntled society, orang yang tak puas hati. Kita dah create satu masyarakat yang mana satu kebergantungan yang tinggi lah, sikit-sikit nak bantuan, sikit-sikit merayu untuk diberikan peluang dan sebagainya. So we are not creating a resilient society. Jadi ini realiti sebenarnya. Even sekarang ni pun kita dah boleh nampak dah. Tapi sekarang ni nasib baik kita ada alternatif sahaja, which is people are getting creative. They still need that labor. So tapi masyarakat kita pun dah semakin celik akal, meaning that not being an engineer is not the end of the world. That is the admirable skills ataupun admirable value yang saya boleh katakan yang terbaik lah dalam masyarakat kita. Di mana walaupun dia ada contohnya kelulusan sebagai engineer, dia still bawa Grab dan sebagainya, in this kind of orang kata situasi lah. Tapi that kind of resilient kita ada ataupun tidak dekat dalam generasi yang baru. Generasi yang mana diberikan pendedahan tentang okay, if you work hard you will get something. Yes, of course, if you work hard you will get something, but that is when it was 10-20 years ago.
But nowadays we have to be more realistic where that 10 or 20 years of promise is not going to be fulfilled 100% now. Because now it's all about kekosongan, it's all about needs. If the company wants employ 100 employees, okay, employ 100 employees, so tapi dalam keadaan sekarang ni mungkin dia dah boleh hire 2 employees only. So we have lost 98 positions in that company. And what to do with that 98 position? They have been replaced by robots, automation system, digitalization and something else. Jadi macam ada setengah orang kata, uh, so are we living in a very depressed society? Okay, no. Depressed society is something yang kita boleh katakan is a society yang dah tak ada jalan keluar. We have that option actually. This is why God gives us akal, memberikan kita fikiran untuk kita berfikir di luar kotak sebenarnya. It's either you innovate or you just fade. That is my word lah. If you innovate, you can go further. But you don't innovate, you just fade away. Okay, you just fade away into society. Jadi dalam keadaan macam ni, kita ambil contoh yang senang lah, penjawat awam. Okay, currently I believe not all of us, okay, not all of us, but some of us sebenarnya dah pun terkesan disebabkan oleh pandemik ini, bukan disebabkan oleh kesihatan, tapi lebih kepada how we see our kerjaya. Sebab kami di cawangan pengurusan psikologi, we boleh katakan seminggu tu ataupun sebulan tu memang beratus lah kita dapat sesi daripada warga kerja kita sendiri yang nak share tentang how depressed they are about this BDR, bekerja daripada rumah. Not all people like it. Mungkin kalau setengah orang yang suka tu, saya tak tahulah kalau dia suka BDR. Tapi ada ramai juga yang ada mempunyai isu di mana BDR ni mengganggu pola kehidupan dia. Macam contoh dulu dia dah biasa bangun, sekarang ni bila dia bangun pun dia masih kat rumah dan sebagainya. So there are some nilai yang dah dihakis sebenarnya dalam kehidupan penjawat awam ni. Ni kita ambil konteks penjawat awam. Kita belum ambil lagi konteks apa orang kata konteks society. Okay, macam contohnya, some people can really enjoy BDR. Why? Because they can plan. They can plan and their job scope is really into BDR punya environment. Tapi how about those yang macam saya katakanlah, yang memerlukan kemahiran yang kurang ataupun labor force macam contohnya. So what can they do at home actually? Macam contohlah saya bagi ada satu kes yang saya share lah, ada satu kes di mana klien ni dia stres dengan keadaan BDR di mana dia rasa dia ada tanggungjawab untuk bekerja. Tetapi dia tak boleh buat kerja dia. Dia kata saya ni cik, saya driver. Tapi macam mana saya nak driving lah cik? Saya kat rumah, saya BDR gaji saya penuh. So how? Saya rasa bersalah sangat. Macam mana? So dalam keadaan macam ni, all of this existential crisis, ini kita dalam psikologi kita panggil sebagai existential crisis. Jadi saya akan sentuh sikit macam mana IR 4.0 ni dia boleh create or trigger our mind about existential crisis. Di mana dia akan rasa, am I not doing a good job? Is the money that I get from doing this is halal or not? Jadi biasanya memang akan ada pertanyaan-pertanyaan macam ni. At the same time, sama jugalah dengan ketua-ketua jabatan yang mana yang memberi arahan and then ada limitation dari segi delivery of service warga kerja tersebut. Dia nak minta benda ni tak boleh nak buat sebabkan oleh BDR ataupun dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak jugalah yang affected daripada kes-kes BDR dan juga PKP ni. Okay, it's not about IR 4.0. This is just a tip of the iceberg dia sebenarnya. Tuan-tuan puan, benda ni benda yang sedikit je yang saya sentuh ni. Kalau macam contohnya kita ambil itu semua adalah berkaitan dengan attitude manusia tersebut. Attitude lah. Okay, macam contohnya lah. Why do you think that PDPR is so hard to do? Kenapa ramai parents kita, even kita buat kajian kepuasan pekerja baru-baru ni melalui unit penyelidikan kami, Cik Rahman, rakan saya lah Cik Rahman, mendapati bahawa
ramai daripada warga kerja kita yang membuat kajian tersebut, dia memberikan maklum balas yang mana dia ada isu dengan PDPR. Maksudnya dia tertekan apabila ada isu PDPR. Okey. Satu, kita tak boleh kata apalah sebab PDPR pun bukan di bawah kementerian kita punya kontrol, tapi something yang kita perlu ambil tahu. Okey, why? Kenapa kita rasa PDPR tu tidak boleh dilaksanakan dengan baik sedangkan kita ada semua? Betul tak? Kita ada laptop, kita ada internet connection, kita ada semua benda. Tetapi kenapa benda tu susah kita nak laksanakan ataupun anak-anak kita suka nak buat? Sebab dia ada satu je faktor yang mana IR 4.0 ni dia lupa nak tengok. Okay, which is not to say IR 4.0 lah, meaning that robot and orang kata automation, di mana human factor. Okay, humans are unique. Okay, kalau macam tuan-tuan perempuan yang maybe you are not in my position, we psychologists, we view human as a very unique organism. Okay, they change, they can actually adapt, they can actually twist, they can actually bend, no problem. So this is the challenges of being a human because we have attitude. PDPR is quite difficult to achieve its goal, 100% of its goal. Even the Ministry of Education pun tak dapat nak control benda ni disebabkan oleh faktor manusia tadi. When we have humans with attitude, it all depends kepada diorang. Okay, kalau you ada 10G sekalipun, you punya internet connection, but you still view PDPR as something yang, you know, benda yang tak ada apa-apa ni, alah cikgu pun silap-silap bulan masuk lambat dan sebagainya. You know that kind of pemikiran. If you still have that, then we are really in big trouble. You prepare lah 10G sekalipun tali internet pun, you still have this kind of problem all over again. Because of human behavior, we tend to take things for granted. Tapi ada some instances, ada yang memang berusaha ke arah tersebut. PDPR nak buat sebab nak belajar, you rindu sekolah, you rindu that kind of knowledge dan sebagainya, you usaha sampai naik panjat pokok, sampai pelbagai lagi lah usaha yang you buat untuk nak make sure that you get the benefit of having that. Tapi kebanyakannya adalah difailkan oleh human attitude. Same goes dengan kita punya PKP. Di mana saya nak bagi tahu macam mana dia impact society kita. IR 4.0 is very good actually. It's a very good beneficial thing. Tapi apabila society kita tak boleh ambil benda tu sebagai satu benda pembaharuan untuk dia adjust ataupun change kepada diri dia sendiri, these are the challenges that is going to be our big question mark lah sebenarnya. What went wrong? Contohlah kita ambil. I'm not going to say that apa sahaja yang kenapa contohnya PKP walaupun kita dah buat tapi masih lagi gagal untuk menurunkan jumlah jangkitan dan sebagainya. These are the big question mark yang ramai rakyat kita sentiasa bagi tahu apa. Semula bertanya menyalahkan kerajaan dan sebagainya, tapi sebenarnya they forgot to see the real issue is individualistic. Okay, not everyone can actually regulate the same as the regulation yang kita dah tetapkan. Robot, yes. That's why companies with automation system, they have the biggest output. Kalau contoh kita ambil company-company yang besar lah, Amazon, what else, even Cisco dan sebagainya, you know, benda-benda macam ni, automation is something is within their blood. That's why they can make billions of profit, but they sacrifice one thing, which is human factor, human feelings and everything. And I'm sure kalau tuan-tuan perempuan ada rakan-rakan yang bekerja di syarikat company swasta, cubalah bertanya dengan diorang. Macam mana kehidupan kalau you based on you punya output sahaja dan kehidupan you. Stress tak stress? Of course it's stress. Stress di peringkat penyewa awam berbeza dengan stress di peringkat swasta. I'm not saying this just to make a point that swasta is much more better than us. No. Okay, the problem lies the same. They have their output and we have our output to serve the best to the rakyat, which is them lah. Okay, cuma dalam kes macam ni, they endured so much because of the output and the orang panggil the threat. Threat, dia ada ancaman.
Okey, ancaman tu bukannya ancam dengan pisau ke apa, tak. Maksud saya ancaman tu dari segi job security. Again dekat sini saya ambil peluang ni lah sebab ada warga kerja kita. Please be more, orang kata, apa orang kata, please be more grateful towards your job lah. Okay, bersyukur dengan kerja yang ada. Saya terpaksa cakap macam ni, macam takkan Cik Afiq ni cakap macam kita ni tak appreciate pula kerja kita. Cakap macam kita tak buat kerja je. No, I'm not saying this specifically to you, but this is to remind us all, termasuk diri saya sendiri. Yang mana kita sebagai penjawat awam, konsep kesyukuran tu kemungkinan besar kita letak di tepi sebenarnya sebab kita dah terlalu complacent, selesa. To be honest with you, kalau orang kata risiko untuk dibuang kerja tu bagi penjawat awam sangat rendah. Tapi sebenarnya hakikatnya tidak. Kita buang orang kerja ramai je sebenarnya. Cuma orang je yang tak tahu. Yelah siapa nak cerita kan kena buang kerja, benda yang buruk. Tapi sebenarnya hakikatnya kita buang orang kerja, yes. Sama juga, same goes. The process is the same. Kalau you tak perform, your output is under the expectation, you ada evaluation, you got low marks and everything, kita akan buang you juga, sama je. Cuma isunya kita tak blow out kan. But big company kalau dia lay off kan dia punya pekerja, dia akan masuk paper dan sebagainya, you know. Tapi dengan kerajaan tidak. Tapi sebenarnya hakikatnya yes. That's why konsep kesyukuran tu kita kena lihat balik lah. Okey, sebab satu dalam keadaan pandemik kita masih lagi dibayar gaji walaupun kita BDR dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni, I'm not ustaz lah to say about keberkatan. I don't want to say about keberkatan. You all know about keberkatan dan sebagainya. Tapi dalam kes macam ni, what is your role? Apa peranan you? Kalau sekiranya dalam keadaan yang sama, you masih lagi ada kerja di mana kawan-kawan kita masih struggling to find ends meet. Setiap hari naik motor, bawa Grab, hujan lebat dan sebagainya. We can see this in Facebook. We can actually share our feeling. Kita letak emoji sedih dan sebagainya. But how about you? Kita di penjawat awam ni. Okay, so this is why apabila IR 4.0 came, okay, most of the tasks given kepada manusia-manusia ni kebanyakannya boleh di-outsourcekan kepada robot ataupun digital method. Macam contohnya, I believe once upon a time, even in Japan pun sekarang ni library pun dah di fully automated kan. You know, library, perpustakaan. Kita Malaysia soon follow lah ni sebenarnya. Sebab apa? Soon follow bukan sebab kita ada teknologi tu. Sebab rakyat kita tak pergi perpustakaan pun untuk membaca. Sebab apa? Satu, sebabkan oleh lokasi lah mungkin. Saya pun yakin dalam peserta kita ramai-ramai ni pun tak silap boleh tak tahu perpustakaan dia kat mana. Yang berdekatan dengan rumah dia. Jadi dalam kes macam ni, this is what I want to straighten my point out lah. Meaning that you don't feel very comfortable with your job sekarang ni. Sebab IR 4.0, anything can happen. Perpustakaan boleh ditutup, ikan boleh automated. So jawatan pustakawan mungkin dah tak lagi wujud in future. Because people can just simply, ambil iPad, you baca dekat iPad je. E-books is all over the place right now. It's free source. You boleh je dapatkan e-books tu secara online. So sebenarnya ada banyak reason psychological yang kita kena tengok, kesan lah. Okay, supaya kita prepare apabila kita menghadapi IR 4.0. Yang macam saya katakan tadi, kesan PKP kan. Contohlah kalau kita boleh tanya balik diri kita sendiri, how do you feel kalau sekiranya you ada mesyuarat hari itu, tapi tiba-tiba internet connection, Unify, they send satu message, I'm sorry, the server is under maintenance in your area. Apa perasaan you? Kita nak reflect psikologi kan. Of course you akan rasa stress, you akan rasa tertekan, you akan rasa, I have let down my boss, I have let down my team. Kena pula you presenter hari tu. Nervous tau. Even sekarang ni pun saya rasa nervous sebenarnya. Saya nervous sekarang ni bukan sebab saya nak bagi tahu. Tak, I've been doing this all my service years. Cuma dalam keadaan sekarang ni saya nervous, takut tiba-tiba internet KKR buat problem. Nampak je muka saya freeze macam tu kan, tiba-tiba disconnected. Yes, these are the psychological risk yang kita kena sentiasa hadapi kalau macam contoh dalam tempoh IR 4.0 ni lah. So it's not easy sebenarnya tuan-tuan puan. Okay, apa ni, nampak macam ada one comment ni, dia kata betul, dekat kilang tempat dulu pun ada banyak
apa orang kata isu-isu di mana requirement dah dinaikkan. Yes, true. Untuk maklumat tuan-tuan puan, once upon a time dulu, SPA pernah naikkan requirement untuk dulu requirement untuk menjadi seorang pegawai kerajaan 2.7 untuk CGPA dia masih boleh diterima. Tapi sekarang ni 3.0 sebenarnya. And then once upon a time dulu, I think 2 or 3 years back, untuk menjadi pegawai psikologi dia dah naikkan jadi 3.5. 3.5 tau tuan-tuan puan untuk menjadi seorang psikologi kerajaan. Sebab apa? There's a lot of people, graduates yang keluar daripada universiti. And trust me, when I say there's a lot of people with less education going for higher education, this will create influx. Dia akan jadi tinggi lah. Bila jadi tinggi dan sebagainya, kita ada banyak supply. So bila ada banyak supply, boleh banyak BMW. Okay, boleh, no problem. Boleh, tiada masalah. Okay. Alright. Jadi macam contohnya, kalau sekiranya ada banyak supply of graduan, ini akan menyebabkan graduan-graduan kita kebanyakannya akan siap-siap tiba ataupun cenderung kepada masalah-masalah mental. Sebenarnya, dia akan rasa depressed, orang kata kenapa lah aku belajar 4 tahun tapi I tak boleh secure a job pun, tak boleh pun dapat kerja dan sebagainya. I believe, saya percayalah, ada antara tuan-tuan perempuan dalam ni yang ada anak-anak yang macam tu. Maksudnya yang masih mencari kerja, yang masih mencari identiti lagi. Ini yang kita panggil dalam psikologi sebagai quarter life crisis. Quarter, suku. Krisis suku hidup. Okay. Kalau dalam keadaan orang kata dulu, 10-20 tahun dulu, kita ada satu teori di mana kita panggil sebagai midlife crisis. Krisis usia pertengahan. Di mana dalam umur 40 tahun, you akan ada satu krisis. Kalau yang mana belum sampai umur 40 tu, you ready je lah. You akan ada satu krisis di mana kita panggil sebagai krisis midlife crisis. Midlife crisis ni, kalau tuan-tuan pernah tahu, dia lebih kepada you punya identiti. You dah start rasa you dah tua, you dah start rasa you dah tak boleh contribute kepada menyumbang kepada society, masyarakat, kepada you punya kerja. So you start untuk rasa nak mengkaitkan diri you dengan jiwa you yang lebih muda. Selama hidup ni tak pernah pun pergi mancing, dah start pergi mancing, dah start pakai t-shirt lengan pendek, dah start pakai t-shirt ada lengan kat rumah. Jadi isteri pun tengok apa benda pelik, apa laki aku ni nak buang tabiat ke apa kan. Lebih kurang macam tu. So that is midlife crisis. Tapi kita ada satu lagi yang kita coin ni, kita baru terma ni baru kita keluarkan lebih kurang dalam 5 to 6 years ago. Which is quarter life crisis. Quarter life crisis ni, krisis ni dia bermula pada umur 25 tahun ke atas. 20 tahun hingga ke 25 tahun. Okay. Kenapa dalam tempoh 5 tahun ni penting? Okay, sebab dalam tempoh ini di mana masyarakat atau individu tersebut sedang mencari identiti. Okay. Macam dulu, dia hanya ada midlife crisis disebabkan kita ada a lot of supply and demand for jobs. No problem. Kalau contoh you keluar graduan A, ada je jawatan A tu untuk you isi. Tak ada masalah. Tapi sekarang ni, apabila you dah pun graduan A, you nak isi jawatan A tu sangat sikit. Tapi yang banyaknya buka jawatan B, which is not related, tapi disebabkan oleh kita ada banyak supply of graduan, bekalan graduan ni, kita hantarlah mereka untuk pergi ke B. So there is no job satisfaction at all sebenarnya. Jadi inilah kesan-kesan daripada IR Revolution tadi. Industrial Revolution 4.0 tadi. Sebenarnya dari peringkat masyarakat lah. Kalau kita perasan lah, kita mungkin tak adalah rasa sangat sebab kita ni dah bekerja, dah berstatus pension, dah dapat GCR pun dah penuh kan, macam tu lah lebih kurang. So kita dah complacent, tapi kita lupa nak letak diri kita dekat dalam kasut individu yang masih lagi struggling. This goes kepada orang-orang yang tadilah macam contoh unskill. Sekarang ni contohlah, kita masih lagi boleh nampak ada orang sapu sampah dekat tepi jalan di BKL, something like that. Tapi saya dah cakap saya, 5 or 10 years more, there will be no more orang-orang yang sapu dekat tepi jalan tu. It will all be automated.
Semuanya akan dibuat oleh sama ada robot ataupun mesin. Tapi kalau tuan-tuan puan ikut follow betul teknologi punya advancement, perkembangan teknologi terkini dunia lah. Apa je dalam dunia ni yang robot tak boleh buat? Okay? Banyak je sebenarnya. Yang paling latest saya tengok ada robot, dia baru keluarkan itu Harvard University kot. Dia buat satu robot untuk cabut rumput liar. Kalau macam kita tanam tanaman kan, okey, tanam tanaman, lepas tu ada macam rumput-rumput liar naik sementara tu kan. Kalau dulu orang pergi tarik lah, kita panggil weed lah, weed, WEED tu kan. Okey, kita tarik, okey, untuk nak make sure dia tak mengganggu tanaman kita. Tapi sekarang ni ada robot tau, dia lalu tu dia terus tembak dengan laser. Dia terus tembak dengan laser, mati benda tu. Dia tak ganggu pun tumbuhan yang kita tanam tu sebab dia dah ada dia punya teknologi, dia ada algoritma dia ada dia punya virtual control dia. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya akan membuatkan petani-petani kita, contohlah less skill kan, unskilled worker kita tu rasa tergugat. So, diorang nak makan apa? Masalah output telah selesai, tuan-tuan puan-puan. Tetapi masalah society baru bermula. Ini yang kita lupa tengok sebenarnya. Companies don't care about this. Most of us mungkin tak kisah pasal benda ni. Tapi kita mula rasa kisah sebab once it will hit us personally. Anak kita, family member kita, those who try to kill themselves just because they cannot, just mata-mata diorang tak boleh nak dapatkan makanan untuk anak-anak diorang pada hari itu. This kind of thing exists. Benda ni wujud. Kami ni cuma pengusaha psikologi dengar perkataan bunuh diri itu boleh katakan kerap je sebenarnya. Cuma cuma kita ya is part of process kan. Jadi sebenarnya benda tu wujud je. Jangan kata tak ada orang Islam nak bunuh diri. Ramai je sebenarnya. Yang mengeluarkan perkataan tu. Yang pakai lebay pun ada juga cakap nak bunuh diri. Tak ada kaitan pun sebenarnya. Okay, so next. Next slide. Okay, what do we lose in the process? Okay, macam saya katakan tadi, apabila kita ada IR 4.0, manusia kita akan berubah automatically. Okay, secara automatik kita akan berubah sebabkan oleh kita dah lebih individualistik, materialistik, dan juga kita akan nampak semua benda boleh quantified, which is boleh dijumlahkan. Okay, manusia ni macam saya katakan awal tadi, kita ni unik, kita ni one of a kind. Kalau ada 9 billion, 9 billion populasi di dunia ini, dan kita ada 9 billion personality yang berbeza sebenarnya. Okay. Untuk jawapan tu nanti saya minta moderator kumpulkan kot Boleh Jeff, teruskan. Okay, saya teruskan je. Okay, jadi sebenarnya apabila kita ada IR 4.0, there must be something that we gain during this process, dalam proses ini, dan ada satu benda lagi yang kita akan kehilangan, which is ourself, our identity manusia kita. Okay, macam contohlah, dulu saya nak katakan how, sebab sekarang ni kita IR 4.0 tau, dah maksudnya dah 4 revolusi dah kita dah jalani. Okay, let's say kita go back towards the third one lah, not that far away. Kita pergi kepada IR 2.0 to 3.0 tu. Kalau zaman dulu kita bekerja, kita masih ada lagi identiti kita. Okay, macam contoh identiti tu maksudnya kita still rasa human. We still feel human. Okay, feel human tu maksud saya perasaan, empathy, masa. Okay, you have time to enjoy about what you want to enjoy yourself. Tapi sekarang ni kalau saya rasa tuan-tuan perempuan boleh lihat sendirilah perbezaannya. Macam contoh zaman P. Ramlee dulu. Itu bukan dia buat-buat itu memang betul. Which is dia boleh lagi pukul 8 duduk lagi breakfast, buka surat khabar. Abang masuk kerja pukul apa? Jagi abang masuk lah. Kan? KL tak jam. People are not driving like crazy. Okay, so benda-benda macam tu orang kata memang akan sentiasa berubah. Okay, sebab kita dah lebih kepada output base. Tapi kita lebih kepada luaran. Bukannya kepada dalaman kita. Which is kita dah lebih menjadi individualistic. You don't care about other people. Sebab tu kita lihat kalau technological advancement, dia lebih kepada inward, not bringing you outward. Bukan membawa you keluar.
Okey, kita dah boleh lihat dulu kita boleh lihat anak-anak kita boleh pergi bermain dekat tempat padang permainan dan sebagainya. Sekarang ni dah tak ada dah. Kita ada inisiatif rakan muda sebab kita ada remaja-remaja kita yang want to go out, nak bersosial, nak mendapatkan hubungan komunikasi antara masyarakat dan sebagainya. Kita buat rakan muda dan sebagainya. Tapi sekarang ni tak ada dah. And people will not ask for it anymore. Sebab apa? We always with our phone. Anak seumur 2 tahun, 3 tahun pun kita dah bagi phone dan sebagainya. Because we need them to keep quiet during our work time, during our private time. In order untuk kita nak keep them silent, kita nak diamkan diorang, kita bagi diorang teknologi. So ini yang saya katakan kita dah menjadi individualistic. Nampak? And then we are becoming more materialistic. Usahawan kita pun dah banyak sekarang ni. People are becoming more lebih kepada mencari orang kata hal-hal perihal materialistik. Disebabkan oleh kualiti kehidupan dah tinggi. Apabila kualiti kehidupan tinggi, kos kehidupan pun akan naik juga. Okay. Sebab apa? Sebab dia punya, macam saya katakan tadi lah, supply and demand. Okay. Companies don't have to pay more to robots. So why should they employ you? So they let you off. Okay, companies will make the same output or even more dengan robot sebenarnya, dengan berbanding dengan tenaga kerja manusia. So manusia yang akan suffer sebenarnya dalam kes macam ni. I'm not saying that robots should not be allowed to work in no. Okay, don't get me wrong. Please use robots, anything that can improve your output ataupun boleh increasekan prestasi kerja you. Tak ada masalah. Use it as a tool. But then don't lose your identity. Sebab kalau let's say dah boleh di-quantify kan, contohnya, you dah lose, kita dah kehilangan sesuatu benda yang sangat penting dalam kehidupan kita, which is being human. Sebenarnya, saya nak tanyalah soalan yang penting lah pada tuan-tuan perempuan. Kalau tuan-tuan perempuan boleh tanya soalan ni dekat dalam diri tuan-tuan perempuan, which is berapa jam yang tuan-tuan perempuan dah spend masa dengan anak-anak dekat rumah? Semalam. Tak payah tunggu lama lah, semalam. Berapa jam? Sejam? 2 jam? 3 jam? Not that much. Betul tak? Okay, and this is partly not your fault. Saya tak salahkan tuan-tuan perempuan, and I'm not blaming you here. Don't worry about that. I'm not the one to judge you. Because we all have our life. Tapi ini yang saya nak masukkan tadi. Kita dah lebih individualistic. Kita dah pun forget yang sebenarnya life is more than your career. Sebenarnya itulah dia puncanya. Dalam keadaan sekarang ni, sebab tu kita dengar sentiasa perkataan work-life balance. Okay. Kita sentiasa akan dengar perkataan work-life balance sebenarnya. Apabila kita dengar perkataan work-life balance, orang akan tanya, apa benda work-life balance? Macam mana nak balance? Asyik kerja je. Macam mana nak balance? Pukul 10 bos asyik duk tanya je kerja macam mana. Pukul 11 pun bos duk message tanya untuk meeting besok dan sebagainya. How can you achieve work-life balance? Sebenarnya itu adalah isu yang dibawa dan dikeluarkan apabila kita ada berada dalam IR 4.0. Dan work-life balance is part of psychological problem. Bila you tak dapat keseimbangan kehidupan dan kerjaya, you are becoming more materialistic. Okay, you are becoming more materialistic by having materialistic, bukannya sebab you nakkan duit banyak ke apa, tak. Kebanyakan you dah kehilangan nilai diri sendiri. Okay, materialistic is outward punya faktor luaran sebenarnya. Okay, sebenarnya you can just be content with yourself. Sebab tu company yang besar-besar macam Shopee, Lazada, they make billions tau. They make billions out of people like you. Okay, because of what? Not because of marketing, just because of your human nature. You rasa tertekan, you beli something. At the end of the month, you pun tak tahu kenapa you beli benda tu. Sebab you tahu benda tu pun kalau you pakai seminggu, 2 minggu dah rosak dah. Tapi you beli. And this company does not even care. They just profit based on your materialistic punya issue. Sebab you rasa you nak tukar kan, dah stress dah kerja, tak tahu nak buat apa, buka je lah Shopee. So benda tu yang menyebabkan you rasa nak spend more. Okay, orang panggil sebagai consumerism. Consumerism tu yang menjadikan faktor kita tu dah kehilangan human approach tu. Tapi boleh je sebenarnya kalau you nak bersama dengan family member you.
Instead of you brush shopping kan, you letak set aside you punya phone, you tanya anak you apa dia belajar kat sekolah, you ambil kertas, you lukis dengan dia sekali ke kalau anak tu kecil, beramah mesra dengan anak dan sebagainya. Sometimes it can really help you boost your motivation actually. Sometimes bila you dah ada hard days at work kan, benda-benda macam tu kan suka. So the thing yang boleh naikkan motivasi adalah yang tu. So ini yang sebenarnya yang kita dah hilang sebenarnya apabila kita berada dalam era revolusi teknologi. Okey, seterusnya. Apabila kita tengok IR 4.0 is global. Benda ni adalah global. Benda yang satu dunia sedang hadapi sekarang ni. It's not about Malaysia alone. Malaysia saja tidak comprise of berapa persen of technological advancement. No. Sebenarnya we adapt the technology that is being prepared. Sebenarnya kita bukan technological and innovators. Buat kereta terbang pun tak terbang-terbang lagi. Macam itulah lebih kurang. Tapi we are technology users. Maksudnya kita mengambil teknologi orang lain. Apabila kita mengatakan bahawa kita we are not an innovative society, Malaysians lah. Okay, not there yet. I'm not saying that we are not creative and non-innovative. Kita ada, but we are not there yet. Because we haven't have any product worthwhile untuk nak dimarketkan sebenarnya. Okay, because we focus on kita punya local. Okay, tapi apabila kita tengok are we ready to face this fourth IR? Kenapa saya bertanyakan adakah kita dah bersedia untuk kita hadapi benda ni? Sebab satu, infrastruktur. Macam saya katakan tadi lah, you ada meeting tapi you still struggling untuk nak dapatkan connection internet yang stable. And then we only have one company or even two companies yang provide a very stable internet connection in this country. Where else dekat negara luar dah ada pelbagai dah company for that one country. Trying to give the best services. Kita masih lagi struggling nak turap jalan di pedalaman, masih lagi nak naikkan tiang telefon. So are we prepared for this fourth IR? Oh, adakah konteks fourth IR kita ni hanya reserve kepada orang yang berada di bandar? Nampak? So how about those yang bekerja di rural area, tempat yang kita jarang pergi dan jarang dengar dan jarang ambil tahu? Adakah fourth IR ni benda yang global ataupun di Malaysia kita dah localkan dia? Locality kan dia. So kita sendiri pun tak prepare sebenarnya. So apabila kita tak prepare, banyak orang rasa terkejut tau. Okay, diorang dah rasa terkejut dengan keadaan yang ada. Macam contohlah kita ambil awal dulu, masa hujung tahun 2019, awal 2020. Di mana kita dah start bekerja daripada rumah. Konsep tu sangat asing. Memang asing sangat. Bila orang kata bekerja dari rumah, cuti ke? Yelah cuti, aku jentik telinga. Maksudnya dekat situ bukannya cuti, tapi orang anggap bekerja dari rumah tu macam cuti. Sebab apa? Sebab bagi diorang, contohlah macam saya bagi tahu tadi kan, contoh saya bagi tadi, dia driver. So macam mana dia nak buat kerja daripada rumah? Takkan dia nak duduk depan skrin tu, dia nak bawa kereta macam tu. Atau orang kata dia tak betul pula. Jadi, what choices that you have? Contohlah chemist. Okay, chemist di Jabatan Kimia. Okay, Puan Nurliza Johari. Ada nak bertanya ke? Boleh buka mic? Puan Nurliza? Ada angkat tangan lagi? Kita tekan. Cik Afiq nak terima soalan? Tuan. Boleh je. Sambil-sambil. Okay. Kalau kita, tadi Puan Nuriza tu tertekan ya? Tertekan Tertekan tuan. Okay, tak apa. Tertekan tak apa, jangan tertekan. Cik Afiq nak Tadi teruskan dia pembintangan atau kita nak baca komen dan soalan? Boleh je. Kalau nak baca beberapa soalan yang saya boleh jawab sebelum saya teruskan. Okay, kita baca komen sikit daripada Cik Muhammad Nazrin. Setuju Cik Afiq. Kadang-kadang sesetengah penjawat awam merasa terlalu complacent. Cuma agak risau masa depan anak-anak, terutama bagi yang tiada skill. Daripada Tuan Faiz. Betul tu Cik Afiq, kilang high-tech tempat lama saya bekerja dulu, kami pun perlukan jawatan operator minimum SKM level 2/3. Dan juga daripada Tuan Faiz, kerana mesin fully auto hanya perlukan technician untuk monitor and repair minor problem.
Tadi kita ada satu soalan daripada Cik Faris. What is the meaning of good governance of a company? Adakah konsep tersebut patut diamalkan di pejabat-pejabat kerajaan? How do you implement it the best way possible during the pandemic period? Okay. Sebenarnya untuk menjawab soalan tadi good governance. Actually, good governance needs to be implemented all around. Not to say government sector alone or even private sector alone. Because good governance is something yang crucial. Nilai yang kita perlu ada. Because good governance, they incorporate a lot of things. From structural, from struktur organisasi tu, kepada orang kata employer satisfaction, job satisfaction. Benda-benda tu ada banyak faktor je sebenarnya. Tapi kita di peringkat kementerian pun kita nak katakan apa orang kata kerajaan ni is much more lower than swasta is the best. Tak juga, sebab kita pun ada cross fertilization punya program dalam penyawat ataupun perkhidmatan awam. Sebenarnya benda tu pun dah proof bahawa ada something yang kita boleh ambil daripada private yang kita boleh implement dalam kerajaan, dan ada juga something yang in the government that the private sector can actually tiru ataupun cuba laksanakan. Tapi dalam kes macam ni saya setuju, good governance is needed actually in every organisation. Sebab macam contohnya dalam 4th IR, kita boleh lihat ada cabarannya pelbagai lah. Most probably cabaran dia adalah lebih kepada human resources. Dalam 4th IR kita nampak sebenarnya dia memudahkan industri di mana you punya core business lah. Tapi daripada sudut human resource is a bit of a tricky, because in a human resource you need to manage those who lost their jobs. You need to know and learn how to govern and how to make decision untuk melepaskan sesetengah jawatan, untuk mengkaji relevan ataupun tidak lagi dan sebagainya. Macam saya katakan tadi lah, mungkin once upon a time in the future di BKL pun mungkin akan kurangkan penyapu sampah dia. And they need to think about this, tentang macam mana nak let go orang-orang ni. Sebab dalam culture kita, Asian or even Malaysian culture, kita banyak memikirkan tentang kalau contohlah nak lepaskan seseorang daripada jawatan tersebut, kita memikir sampai ke tok nenek dia sebenarnya. Tapi dari segi realistiknya, you have to let go. And whenever that you have to let go, we need to make sure that these people yang kita lepaskan tu, is prepared in life. Sebab tu kalau kita lihat daripada sudut, kita ambil barat lah, kita ambil United States atau United Kingdom, di mana negara-negara yang membangun ni lah, developed countries, yang mana mereka kalau let's say nak let go some people, they prepare them first. Actually, first dia bagi notice, obviously lah, macam kita pun notice. Yang kedua, they prepare them, bagi severance package dan sebagainya, bagi some soft landing, bagi supaya dia rasa tidak terkejut untuk nak memulakan kehidupan yang baru. So this is part of good governance sebenarnya. Dan kerajaan pun sebenarnya kita dah buat dah benda ni. Tapi sebab tu saya katakan tadi, proses tu ada, kita pernah buat. Tapi dalam masa yang sama, inilah cabaran human resources tu. Because whenever that you say, macam contohlah saya ambil dulu, once upon a time ada satu arahan yang mana kata kena kurangkan jumlah penyawat awam. That is not the controversial issue. Sebenarnya benda tu agak valid lah sebenarnya, sebab some people say that is bloated. Tapi dalam keadaan yang sebenar, it's not bloated that hard lah sebenarnya, bukan teruk sangat kita bloated civil service kita. It is needed actually, because we are not that far yet technological advancement kita. Macam saya katakan di Jepun, civil servant dia semuanya contract. Kita je yang ada full time employee. Civil servant di Jepun is based on contract. You don't perform, you ciao lah. And then ataupun kalau you nak berhenti kerja ataupun find something else good, so you are not tied down dengan perkataan pencen tadi. So you boleh je keluar bila masa dengan hati yang tenang. Tapi apabila kita ada dalam pejabat awam, kita dah menjadi complacent dan sebagainya. So this is part of kita panggil attitude masyarakat atau warga perkhidmatan awam kita. Sebenarnya kita kena tengok juga sebenarnya. And I agree. Dengan ada satu lagi tadi soalan, bukan soalan lah, macam komen lah yang kata tentang you worried tentang anak you yang mungkin tak ada skill in future. True. This is not to make that, ni bukannya nak menakutkan tuan-tuan perempuan. Sebenarnya this is reality. Reality yang tuan-tuan perempuan sendiri, tanpa saya pun, tuan-tuan perempuan boleh lihat dah sebenarnya benda ni.
ke mana hala tujuan anak kita kalau sekiranya mereka tak ada skill. Skill satulah. Yang keduanya adalah orang kata pengetahuan ataupun higher education. And trust me when I say lama kelamaan kos pendidikan tinggi akan menjadi lebih tinggi lagi. Sebenarnya bukannya sebab bila ramai orang nak masuk, okey, dia akan jadi lebih murah. Dia bukan macam barang barang yes, you beli borong dapat murah. Tapi dalam keadaan education dan sebagainya, benda ni adalah different. Because there is a supply and demand, and that supply is and that demand is very small. Sebab di universiti, you tak boleh sumbat 20-30 orang dalam 100 orang dalam satu lecture hall. Dia ada limited places. So you kena tahu. Sebenarnya benda ni adalah kalau tuan-tuan puan if you read lah, kalau tuan-tuan puan baca ataupun lihat dokumentari sebenarnya benda ni dah pun berlaku dekat negara-negara membangun yang saya katakan tadi. United States lah. Di Amerika Syarikat, di mana placement di universiti kebanyakannya telah pun dicemarkan dengan pembelian tempat oleh ibu bapa. Maksud saya kat sini, kalau tuan puan pernah tengoklah dokumentari ataupun baca, ini adalah isu yang meruncing dekat Amerika Syarikat, di mana mak bapak yang kaya sahaja boleh hantar anak-anak pergi ke universiti. Sebab penempatan diorang dah pun secure sejak diorang dah pun dapatkan tempat untuk anak-anak diorang tu menggunakan duit sejak daripada diorang kecil lagi. Sebab diorang akan bagi donation kepada sumbangan kepada universiti, just to make sure that okay, nanti besok anak aku dah ni kau masukkan je. They buy the places. Tak kisahlah kalau you punya SAT, you punya A-level, you macam ke laut pun, you still masuk universiti. So macam mana dengan orang yang tidak berkemampuan ataupun tidak mempunyai kemahiran? Itu you buying at the same time dia ada skill. Itu dah pun mak bapak dah kaya dan anak-anak yang dah ada kemahiran juga. Sebab of course bila you dah ada kemampuan, you boleh hantar anak you untuk mendapatkan kemahiran. Paling tidak pun dia boleh jadi dia hantar kelas berenang ataupun kelas muzik. So at least there is a skill yang dia boleh pakai untuk dia securekan place dia. Tapi macam mana dengan anak-anak kita? Jadi dekat sini dah nampak dah pun kesan dia dekat negara yang membangun yang boleh katakan 80 to 90% utilization of automation and digitalization dalam delivery of perkhidmatan dia. So ada society illness yang kita boleh lihat sebenarnya. Yes, you are valid. Perasaan puan tadi memang valid. Puan saya dah lupa. Valid. Yang pasal risau pasal penempatan anak yang tak ada skill ni tadi. Betul. Jadi apa kesan dia? Kesan dia satu, tekanan pada mak bapak. Inilah kesan psikologi dia. Tekanan pada mak bapak untuk nak make sure anak-anak ada skill, kemahiran dan sebagainya. Tekanan yang kedua untuk mendapatkan kewangan. Okay, mak bapak akan kerja dua kerja, just to make sure that anak you ada berpeluang untuk pergi ke tuition, pergi ke kelas tambahan, pergi kelas kemahiran, pergi ajar berenang ke apa ke. Ini semua adalah tekanan yang kita ada. And then apabila sebagai mak bapak, kalau kita tak dapat nak fulfillkan benda ni, kita akan rasa down. Bukan down biasa, bukan down makan coklat, okey dah. Tak. Kita akan rasa down sebab kita rasa kita dah mengecewakan. Dan kita dah pun menutup peluang anak kita. These are the psychological risk yang kita akan ada masa IR 4.0 ni sebab tekanan dan competition sebenarnya. Kalau tuan-tuan puan masih tahu lagi lah, masih ingat dan sebagainya, kita kan berada dalam situasi di mana di Malaysia kita ada competition. Kalau macam dulu 10 years ago, mungkin kita rasa competition kita bermula dekat sekolah. Betul. Dekat sekolah, kita rasa nak masuk sekolah rendah tu okey lagi. Masuk sekolah menengah tu okey lagi. Nak masuk universiti susah. So kita dah start compete dah. Make sure kita tutor anak kita SPM cantik supaya kita boleh hantar ke universiti. Sebab kita tahu kepentingannya higher education. Tapi lama kelamaan benda tu dah semakin jatuh ke bawah. Daripada peringkat universiti dah pergi ke peringkat sekolah menengah. Tingkatan 1, kita dah fokus dah anak kita dulu untuk belajar UPSR dengan baik, masuk sekolah asrama penuh terus daripada tingkatan 1. Tak masuk tu ada yang kes anak nak menangis teruk dapat SPM, bukannya teruk mana pun, kalau 10A dia dapat 9A 1B. Itu pun dah menangis teruk.
dan sebagainya. Yelah, satu sebab usaha saya faham. Tapi kadang-kadang tu ada juga yang bila kita tanya tu, ada yang menyalahkan ibu bapa pun ada juga, kata nanti kan balik rumah nak cakap apa dengan mak. Sebab takut mak marah dan sebagainya. Kata, you dapat 9A. That is good enough. And your future is not based on A's. Actually, it's based on what you can do in life. Betul lah tadi, skills. Nampak tak? Jadi saya tak katakan yang 9A ni akan jadi unskilled worker. No, they have their future, but that is uncertain yet. So you need to groom yourself to whichever apa jalan yang ada dekat depan you. Bukannya berdasarkan kepada apa yang di belakang you. Jadi daripada peringkat sekolah menengah, dia akan pergi pada bawah lagi, bawah lagi. Sampailah ke dalam perut sebenarnya. Kalau you perasan lah, kita kata kita dah technological advance, but we still have insufficient hospital dengan kita punya population dan sebagainya. There's a lot of things yang kita lack lagi sebenarnya. That's why the question is, are we ready to face this fourth IR? Sebenarnya banyak lagi benda yang kita lack. Bukan nak kata infrastruktur je, dari segi persediaan psikologi pun dia juga. Kalau kita rasa frustrated dengan kerja, macam mana besok kalau kita nak kerja, apabila kita tahu kerja kita besok boleh di-replace by robots. So, of course kita akan rasa terancam. Bila kita rasa terancam, you ada rasa tak nak kerja 24 jam? Of course. You akan start rasa nak kerja 24 jam sebab you nak kena compete dengan robot yang tak kenal letih pun. Ditambah lagi dengan paradigma, perspektif, persekitaran kerja sekarang ni yang boundless. You kerja work from home. For those yang memang work from home, kalau you betul kerja you start pukul 9, you tak boleh nak berhenti pun sebenarnya. Sampai satu tahap you kena orang lain bagi tahu kat you berhenti buat kerja, pergilah makan. Ataupun berhentilah kerja, pergilah mandi. Sampai satu tahap macam tu tau. Sebab you tak ada boundary. Sebab bila you bangun, itulah pejabat you, itulah rumah you. And then this kind of normalcy, dia akan membawa kepada orang kata jadi habit lah. Okay, apabila you bangun je, okay tak apalah, tak payah makan lah, kita ambil benda simple. Sebenarnya work from home is actually bukannya kepada productivity saja, tapi kepada badan juga sebenarnya. Okay, kalau you perasan lah, okay, bila you bekerja kat rumah, akses kepada makanan tu akan ada sentiasa. Okay, bukan nak kata pasal badan kita naik ke apa, tak. Tapi lebih kepada you punya pengurusan pemakanan ataupun pengurusan masa you sendiri. Okay, contohnya, okeylah malas lah makan, meeting dululah pukul 10 nanti baru you breakfast sebab depan muka je kan, apa peti ais kan. You makan pukul 10. Lepas tu bila dah sampai tengah hari tu, orang lain tengah rehat, you pun nak rehat, nak makan ke? Kenyang lagi lah baru lepas makan pukul 10 tadi. So you tak makan tengah hari. Okay, bila you tak makan tengah hari, bawa ke petang. Bila you bawa ke petang, lama kelamaan, you dinner tu pukul 10-11 malam nanti. Sebab you pun tak perasan sampai bila yang nak kena stop bekerja. Itu belum lagi orang kata itu di peringkat you. Maksudnya you punya body pun suffer dari segi biological. At the same time, okay, kesan-kesannya apabila kita relying on technology is we forgot about human connection. Okay, we are so automated, kita terlalu automated, kita dah terlupa tentang hubungan komunikasi antara manusia. Okay, bayangkan kalau contohnya let's say husband you bekerja di luar lah, frontliner ke apa ke kan, dia balik penat-penat, tapi dia balik je dia tengok you dekat depan komputer you buat kerja. Tak salah buat kerja, tapi kita dah lost that kind of value. Macam dulu mungkin Boleh ke? ada nak tanya ke? Mungkin terlupa mute tu. Cik Afiq. Teruskan. Biasalah tu. Okay, contohnya dah biasa dia husband balik, you dah nak salam tangan, nak peluk ke, nak cium ke kan. Tapi apabila you dah keadaan macam tu, you tak perasan pun husband you balik. Bila husband you balik, yelah dia mungkin tak marah, tapi dia akan terasa sebenarnya. Dia akan terasa. Ataupun husband ke isteri ke tak kisahlah siapa, tapi dia akan terasa sebab dia dah kehilangan sesuatu ataupun satu nilai yang biasa diamalkan. Disebabkan oleh you tak ada letak boundary tadi. Sebab tu ada some of our client dekat cawangan pengurusan psikologi. Apabila diorang datang, diorang tanya soalan, cik macam mana saya nak kerja work from home dengan berkesan. Saya kata senang je. You pernah buat timetable tak? Masa sekolah dulu. Dia kata pernah.
follow that timetable. You buat timetable, you buat follow. Sebenarnya. And make sure you follow. You lagi senang nak follow sebab you dah dewasa. Mudah. Kalau susah nak follow juga, buat punishment system. Buat sistem punishment. Paling mudah. Punishment system ni contoh tak kisahlah kalau let's say you dah kerja 1 jam lewat ke dan sebagainya kan. You buatlah punishment system. Sama ada you kena main dengan anak you sejam ke lepas tu. You know? That kind of punishment yang positif, yang beneficial pada orang lain lah. Ataupun you kena lipat baju sejam ke lepas weekend tu. You know, that kind of thing. Tapi dalam masa yang sama, you kena regulate yourself. If not, you dah lose the identity human you. You tak lose your identity as a career man or career woman. Tapi you akan lose identity sebagai manusia. Ini adalah cost ataupun kesan daripada IR 4.0 ni. Puan Wong ada tanya soalan tadi? Wan Wong tak. Tapi kita ambil dulu soalan atas ni dulu Cik Afiq daripada Cik Ahmad Zodi Sadikin. Assalam Cik Afiq. Buat masa ni persepsi masyarakat amat negatif terhadap mereka yang berjumpa dengan psikologis atau kaunselor. Ini akan menyebabkan ramai mereka yang menghadapi tekanan lebih suka menyimpan perasaan mereka dan akhirnya menghadapi depression hingga ada yang mengambil tindakan drastik membunuh diri. Bagaimana kita boleh mengubah persepsi masyarakat yang memandang negatif serta perasaan masyarakat yang tidak mahu berjumpa dengan psikologis atau kaunselor? Kita Cik Afiq, kadang-kadang bila kita ni nak minta pandangan dan nasihat kaunselor, tapi bila kita step je into the bilik kaunseling, orang sekeliling pun dah kata macam, buat apa dia tu pergi bilik kaunseling tu, ada masalah ke whatsoever kan. Itu yang kita tak nak, tapi kita perlukan bantuan daripada kaunselor. Macam mana tu Cik Afiq? Okay, this is an old age punya soalan lah, tapi it's a valid question. Soalan ni memang soalan yang kita cepu emas lah, selalu sangat dengar. Tapi dalam keadaan sekarang ni, it is not something yang benda yang terasing lah. Okey, macam cabaran tu memang akan sentiasa ada. Profession kami ni akan sentiasa dipandang serong. Okey, bukan serong kata tak percaya ke apa tak. Tapi lebih kepada masyarakat kita suka lebih berdiam diri lagi dan suka suffer in silence rather than you berjumpa and seek help. Because apa? Satu, it is within our DNA. We are Asians people. Okay, we are Asian. Unless kalau you Caucasian, you orang putih dekat sini, you bukan orang Asia, silakanlah. Tapi kita semua orang-orang Asia, kebanyakannya kita adalah resilient yang tinggi. Senang cerita, kita ada ketahanan yang tinggi. So that's why apabila kita rasa diri kita memerlukan bantuan, kita kerap kali kita simpan dalam diri kita sendiri. Sebab kita rasa kita kuat. This is what happened. Ini yang terjadi dengan masyarakat kita sebenarnya. And I don't blame them at all. Macam saya katakan, saya tak salahkan diorang sebab benda ni ada dalam DNA kita. Okay, di mana kita rasa orang Asia, you tengok sejarah lah. Orang Jepun, okay, dia dah kena bom, dia dah kalah perang Perang Dunia Kedua. Macam mana dia boleh bangun balik? How they can actually live up to rise up from the orang kata the ashes of defeat from World War II, okay, menjadi one of the superpower dekat dalam dunia ni. Technologically advanced, you know, having a good culture, people dan sebagainya. Why? Because they are resilient. Ini juga yang kita masukkan dalam diri kita. Tapi bear in mind, okay, profession kami, psychologist or even counselor, kita tak mempunyai, macam ni kalau kata macam mana cara jalannya kan. Okay, one yang saya boleh advise adalah come and try first. Come and see us sebenarnya. And then untuk menjawab soalan yang kedua, macam mana kalau ada orang kata kita ni bermasalah ke dan sebagainya, let me ask you one question. Does their opinion really matter? Nampak? Okay, adakah pandangan orang lain penting untuk diri you? Kalau tak penting, then you should come and see. No problem, because you need it. It's not because we want to meet you. No, because you need it. Actually. Lain tau paradigma perkhidmatan kesihatan mental dekat Malaysia dengan di negara luar. Kalau let's say lah kita pergi pada our neighbor, which is Philippines. Philippines is very open about their emotion, about their problem. So kalau saya buka klinik, contohlah saya buka satu booth dekat mana-mana tepi-tepi jalan kat Filipina kan, free counselling session. Oi, confirm beratur panjang orang nak jumpa sebab free.
And it's a very good services because people want to share, people want to really know about what happened in their life, to get some assurance dan sebagainya. Tapi di Malaysia, di dalam kita punya konteks, we still have that kind of negative side. It's not about the profession counselling itself, tapi lebih kami lihat kepada penerimaan you kepada sharing your concern kepada isu. Sebab dalam masyarakat kita, apabila kita berkongsi masalah dan sebagainya, kita dilihat sebagai orang yang membuka pekung di dada. Sebenarnya tak ada masalah tu pun. Untuk maklumat tuan-tuan puan, untuk menjadi seorang psikologis ataupun kaunselor, kita ada satu nilai yang kita sangat pegang dan unik sebenarnya. Kalau macam setengah orang nak jadi researcher, dia kena jadi seorang teliti, analytical, tak apalah duduk dekat dalam lab berhari-hari tak makan pun tak kisah, janji dia buat kerja dia. Macam kami, we have this one quality which is called penerimaan tanpa syarat. Saya cerita dalam bahasa Inggerisnya, kita ni non-judgmental lah. Okay, you cakap lah apa sekalipun, apa masalah you kata you gay ke apa ke, it's not my place to judge you actually. Okay. Ya. Cik Afiq, sebenarnya kita ni masyarakat Melayu ataupun saya kira masyarakat orang Asia ni, terutama Asia Tenggara ni, dia terlalu memikirkan persepsi orang. Bila kita fitrah manusia ni, memang kita akan sakit. Jadi bila kita sakit fizikal tu, dia jadi kebiasaan kita akan pergi ke klinik. Tapi sakit fizikal tidak dipandang sebagai satu kesalahan. Tapi bila kita sakit dari segi pemikiran, dari segi hati, perasaan dan mental, itu ada satu stigma dalam masyarakat kita yang mendatangkan satu persepsi pada mereka, kita ni ada dah so-called gila. Kan, walaupun kita hanya meminta pandangan, pendapat, tapi itu yang membuatkan kadang-kadang orang ni tak mahu berkongsi dan terus mengambil jalan yang tidak berfikir panjang seperti itulah, membunuh diri itu kan. Cik Afiq, kita ambil soalan daripada Wong Tek Yen. Ini bukan soalan lah, cuma pernyataan yang dikongsikan. Even disebabkan oleh COVID-19 ini telah merenggangkan hubungan kita dengan keluarga. Kerana kita kena mandi dulu sebelum peluk mereka. Macam kalau kita kat office ni, mungkin kita ada kemudahan untuk mandi dulu dekat office. Baru lepas tu naik kenderaan persendirian balik rumah, so tak ada kontak dengan orang luar kan. Mungkin pada mereka yang menggunakan kenderaan awam apa semua ni, diorang kena buat macam yang Cik Wong ni cakap. Jadi macam mana itulah Cik Afiq, macam mana kita nak mengadapt perkara ni. Macam saya katakan tadi lah, okay, there are things yang kita kena sacrifice. When there is some development involved, ada setengah benda yang lain terjadi dalam kehidupan kita, be it pandemic ke, technological advancement ke, okay, a change of working environment ataupun working arrangement ke contohnya, ada benda yang kita akan kehilangan sebenarnya. Kalau macam contoh Cik Wong kata, Cik Wan ke Cik, saya tak pastilah, saya panggil Cik je lah, CIK je lah, senang, just in case. Okay, macam Cik Wong kata tadi, yes, we have actually lost the value of family actually. That's why apabila untuk nak membantu dalam kes macam ni, kita fokuskan lebih kepada how we redeem our time with them actually. Memang betul kita dah tak boleh nak hug dan sebagainya, tapi their safety is our priority and our concern. So kalau macam contoh balik kerja terus naik, tak perlu belengah lah. Maksudnya you naik, you mandi pun semua siap semua. The first thing you buat lepas you jumpa dengan anak you adalah you peluk dia ke dan sebagainya. And I believe after 2 years of pandemic, they are, yang mana yang anak-anak yang dah dewasa sedikit tu, dia akan faham lah what happened. Macam dulu awal-awal dulu ayah dah balik, dia nak peluk kan. Kita pun ayah kena mandi dulu. Dia pun kata, Allah, ayah dah tak sayang ke? Lepas tu you duduk, you explain, it's like this, it's not clean, right now it's COVID-19 or something blah blah blah. Dia mungkin tak faham konsep virus or COVID-19, tapi sebenarnya bila kita explain, they will grow into it inside their subconscious. Actually saying that, okay, mungkin dia akan jadi satu amalan yang baik sebenarnya. Meaning that if you go out, you need to wash your hand. Benda yang di-observe dengan mata dia sendiri. Jadi sebenarnya adalah upside and downside dia sebenarnya. Okay. Ada soalan yang lain ke? Puan ke saya nak... Kita teruskan dulu Cik Afiq. Teruskan okay. Nanti kita akan sambung dengan soalan. Next slide. Okay, psychology paradigm is changing. Yes, it's true.
actually. Macam saya katakan tadi, sebenarnya tak apa, boleh terus kepada next one. Sebenarnya apabila ada set of problem ataupun set of things yang berubah dalam kehidupan kita, okay, approach yang kita gunakan pun berbeza. Sebab dalam technological advancement ataupun kemajuan teknologi ni, okay, satu yang saya katakan tadi, kita dah lose some humanistic approach. Maksudnya kita dah kehilangan nilai-nilai manusia tadi. Okay, not because of robot, tidak, tapi lebih kepada pemikiran kita. Kita sendiri yang letak. Contoh kalau tuan-tuan puan-puan boleh tengok macam mana kita lihat dan juga memikirkan dalam kehidupan tu, ayat-ayat yang kita selalu pakai lah zaman sekarang ni. I have to be perfect. Saya kena jadi seorang yang perfect lah, yang sempurna. Okay. Saya tak boleh ataupun saya telah melaksanakan mistake. Okay, ataupun saya ni seorang yang bodoh, ataupun saya seorang yang tidak cekap, okay, ataupun disprove I am not perfect so I am not useful. Okay, benda-benda ni adalah ayat yang selalu kita pakai. Kalau tak kerap pun, maybe once a month, maybe, yes, dia akan ada terlintas sebenarnya. Okey, dah akan ada terlintas dalam pemikiran tuan-tuan perempuan. Sebab apa pemikiran yang ada? Sebab satu, disebabkan oleh competition lah. Yang kedua adalah disebabkan oleh expectation. Dan pemikiran-pemikiran ini dalam psikologi kita panggil sebagai pemikiran tidak rasional. Kebanyakan daripada isu permasalahan warga-warga ataupun rakyat kita lebih kepada pemikiran tidak rasional. Macam contohnya, macam yang moderator Puan Safira kata tadilah. Okey, kita ni apabila kita orang ASEAN, kita nak happykan orang lain dan sebagainya. Kita ada tendensi untuk, kalau rujuk ke kaunselor kita ni akan dianggap dan sebagainya. So, my next question is it important? Penting ke? Of course tak penting. Why is this important for you? Because dalam psikologi kita ada satu nilai yang dinamakan altruisma ataupun altruism. Altruism is where you want to do good to everyone in the world. You akan buat baik kepada semua orang, termasuklah sampai satu tahap you akan buat baik, you dah lupa tentang diri you sendiri. Altruism, A-L-T-R-U-I-S-M-E. Altruism, S-M-E lah. Kalau Melayu SME, altruisma. Okay. Jadi altruism ni sebenarnya kalau tuan-tuan puan baca sedikit tentang altruism, you will see that actually our society, masyarakat kita sebenarnya banyak ke arah tersebut. Okay, di mana kita akan puaskan hati orang walaupun kita tak rasa suka pun buat benda tu. Macam contohlah, bang balik rumah ni bang, okay lah pergilah, sayang bini punya pasal kan. Lebih kurang lah macam tu. So you pergi je, tapi sebenarnya you tak suka ataupun you ada plan lain dan sebagainya, tapi you tak boleh nak cakap sebab benda tu kalau you cakap mungkin akan menyebabkan you hurt the other person punya perasaan dan sebagainya. So benda tu you kept to yourself. Macam ni juga konsep tadi sebenarnya. The way you see the world. Macam mana cara you lihat tingkah laku you, macam mana cara you lihat tingkah laku orang lain, penerimaan orang, itu dah influencekan kepala you. That's why dia akan keluar ayat-ayat seperti ini. Okay, I have to be perfect. I made a mistake. It is stupid for me to do this mistake dan sebagainya. Okay, nampak? Jadi sebenarnya benda-benda ni is something yang not new, tapi sebenarnya approach yang kita perlu lihat dalam psikologi, sebab benda-benda ni memang banyak dalam klien-klien kita di cawangan pusat psikologi yang akan keluarkan ayat-ayat ini. Okay, sebab bila IR 4.0, diorang akan rasa worry about their job. Macam saya katakan tadi lah, macam driver tadi is not worry about the job. Bukan kerja dia, tapi lebih kepada tentang keberkatan gaji dia. Saya ni driver, macam mana saya nak buat kerja saya kat rumah, work from home. Ada setengah orang tu kata work from home, tapi work from home dia start pukul 12. Lain, ada juga. Sampai ada ketua jabatan pun pernah refer kepada cawangan usaha psikologi, kata, cik, macam mana cik saya sampai satu tahap saya pergi ambush dia dekat rumah dia. Nasib baik taman dia dekat taman saya pergi ambush. Tengok pukul 12 tu pakai prekat lagi. Macam mana cik? Duduk sapu-sapu mata lagi baru bangun tidur. Jadi saya salah lagi ke cik? Macam mana? Jadi ketua jabatan pula sakit jiwa nanti. Jadi pelbagai lah, not to say kata ketua jabatan tak pening kepala waktu WFH ni, work from home ataupun BDR. Banyak je lagi sebenarnya, baik daripada peringkat pegawai maupun pada kaki tangan. Semua akan terjejas sebab kita semua manusia.
Sebenarnya. Jadi benda ni adalah di mana kita sendiri, attitude kita sendiri sebagai manusia tu. Okey, masalah ni bukan masalah yang baru. Masalah ni masalah yang lama, tapi dia reinforce dengan sesuatu benda yang sepatutnya membantu kita bekerja dengan lebih baik. Tetapi kita ambil benda tu sebagai benda yang negatif. Saya pun yakin tahun 2021 adalah tahun yang paling banyak orang sihat sebenarnya. Sebab walaupun you sakit, you tak ambil MC pun sebab you rasa BDR tu duduk dah kat rumah. You tak ambil MC. Tapi sebenarnya you tak bekerja pun itu sebab you sakit, you demam, contohlah demam ke apa, kalau kuarantin lain lah kan. Tapi kalau demam ke sakit kepala, you tak boleh nak jawab telefon, itu dah considered sebagai MC, tapi you tak pernah pergi ambil MC dan sebagainya. So MC you tak gerak. Belum cakap lagi tentang cuti. Kadang-kadang kalau kita rasa macam nak buat sesuatu dan sebagainya, sebab tu keluar berkeliling dan sebagainya, mengatakan bahawa kalau you nak bergerak ke mana-mana, kena bagi tahu ke jabatan walaupun you duduk di rumah dan sebagainya. Saya yakinlah ada juga yang macam rasa, tak apalah cik, saya ambil masa bekerja sikit. Saya pergi pasar beli barang-barang basah dan sebagainya. Perlu ke? Contohnya saya bagi tahu macam itulah, bukan kata tak boleh, tapi you bagi tahu tak ke jabatan you yang you keluar sekejap sebab you bekerja masa tu. Kenapa tak beli waktu weekend contohnya dan sebagainya. Ada je option-option tu, tapi itulah yang saya nak katakan tadi, attitude kita sebagai manusia tentang macam mana kita lihat kita punya kehidupan dan sebagainya. So hence how they are viewed and thought. Kat situlah masalah kita bermula sebenarnya. Okay, next. Seterusnya. Okay. Severe condition of life in the Industrial Revolution 4.0 give rise to many irrational belief. Irrational belief ni adalah pemahaman tidak rasional. Okay, contohnya bila you dah fikirkan yang bahawa you lemah dan sebagainya, you akan automatically akan rasa nilai untuk dicintai, disahkan orang adalah satu nilai yang sangat penting buat masa sekarang ni. Sebab you perlukan affection tu. You perlukan approval boss you. Pernah je orang bekerja tak pernah dapat pujian daripada bos. Saya pun yakin ada je antara tuan-tuan perempuan yang tak pernah dengar perkataan baiknya awak bekerja ataupun you did a very good job. Congratulations pun susah nak dapat dengar. Saya pun yakin akan ada orang macam ni. Tapi saya tak nafikan sebenarnya you nak dengar sebenarnya benda tu. Tapi apabila you nak dengar, you dah letak dalam fikiran you yang sebenarnya benda tu sangat penting. It is good for your motivation and your encouragement. Tapi sebenarnya this is not essential. Kalau you tak dapat pun sebenarnya you boleh congratulate diri you sendiri. Cukuplah sekadar you bersyukur, cukup. Macam contohnya you bangun pagi kan, Alhamdulillah syukur aku ada nafas lagi hari ni. Itu pun dah kira sebagai congratulating yourself. Meaning that you have grown up. Okay, dah boleh bangun dah. Okay, and then the person of value individuals must be competent and efficient. Ini akan menyebabkan individu tadi apabila ada pemikiran ini akan jadi lebih tertekan. Sebenarnya sebab you dah put that unexpected punya expectation. Sebab tu dalam kehidupan kita kena ada satu expectation not that very high and not that very low. Okay, kita dalam psikologi kita panggil sebagai expectation ataupun pengharapan yang boleh dicapai. Manageable expectation. Itu yang penting sebab manageable kita dah letakkan di mana kita boleh adjust, naik sikit ataupun turun sikit. Di situ penting. Apabila kita dah letak terlalu tinggi expectation kita, apabila kita tidak sampai, dia akan suffer kita punya self-esteem, kita punya kemahiran. Even though kita ni contohlah, ada je yang engineers ataupun architects kita yang ataupun surveyor kita yang berkemahiran tinggi. Tapi disebabkan ada higher expectation in life, mereka ini suffer low self-esteem. Jadi apabila kita buat sesi dan sebagainya, kita dah identify. Sebenarnya isu tu dia sendiri yang letak dengan diri. Dia contoh dia kata baik umur, contohlah umur 50 tahun, dia at least nak kena jadi pengarah. Ataupun pengarah kanan. Kata, is that within your control? But if it is not within your control, then you should not put it like that. Sebenarnya sebab ialah dalam kawalan dan kuasa you ke untuk you nak naik pangkat? Tidak kan. Semuanya based on prestasi, based on how you networking, how based on your report card and something like that. So benda-benda macam tu is not within your control. The decision itself. Tapi usaha ke arah tersebut adalah di bawah tanggungjawab you. So you letak manageable expectation which is you punya usaha tadi. Dapat ke tak dapat tu you tak boleh nak letak sebenarnya. But you can aim for that. No problem. Tapi the more you manage your punya expectation, the faster you punya reaction kepada penerimaan you. Penerimaan. Different. Okay, penerimaan ni another thing pula yang masyarakat kita sentiasa agak suka.
Ha, kita tengok bola cukup lah. Kalau tim kita kalah je, meletuplah stadium tu. Senang cerita macam tu. Benda yang simple, penerimaan. Okay, so this is why the psychological paradigm is shifting. It's shifting towards pemikiran sebenarnya, because behavior is something yang byproduct of pemikiran kita. And then most of the time our society dalam IR 4.0 ni kebanyakannya akan running away from difficulties. Okay, running away from difficulties then fight the difficulties actually. Sebab tu dalam kes-kes contohlah, saya ambil ada beberapa kes di mana kalau ada individu yang tak boleh nak cope dengan kerja dan sebagainya, dia ambil keputusan untuk bertukar ataupun dia ambil keputusan untuk running away from the problem instead of trying to understand, to adjust, to acclimate with the problem dan sebagainya. Jadi dalam keadaan macam ni, I'm not saying that these people are weak, no, but at least have some fighting spirit lah sedikit untuk memahami. Sebab running away from problem sometimes solve the problem, tapi hanya dalam keadaan yang singkat sahaja. Dia tak lama pun sebenarnya. Sometimes bila you running away from problem, the problem stays with you because the problem is you, not the other people around. Jadi sebenarnya bila you datang counselling macam tadi kan, kita counselling, kita try to analyse sebenarnya isu ni adalah isu siapa. Adakah isu, kebanyakannya adalah isu you. You sendiri ada isu tu. Macam contoh isu penerimaan kepada bos. We cannot change your boss's behaviour ataupun anak buah you punya behaviour kalau you ada masalah dengan anak buah sekalipun. Okay, but we can actually help you to see things much more clearer. Kalau you dah tak boleh control dia, so then you control yourself. That's it. The way you tolerate things, the way you menerima, the way you adjust and maneuver through all those obstacles dengan individu tersebut. Now, this is how we do things. Sebenarnya, it's not about running away. Tapi dalam IR 4.0, kebanyakannya daripada individu akan lebih running away sebab it is much more easier for them. Okay, macam contohlah, company is downsizing. So apabila company tu dah potong orang sebab nak replace dengan robot ke ataupun digitalization. So dia dah dengar rumours tu, senang cerita dia berhenti kerja, dia terus lari pergi kerja tempat kerja yang lain. Tapi sebenarnya hakikatnya boleh saja kalau dia remain di company yang sama by learning things. Macam contohlah saya ambil dalam konteks JKR. Kita ada je kes di mana individu ataupun pegawai ni dah berumur lah, senang cerita. Dia dah berumur tapi dia kena pakai AutoCAD. Jadi AutoCAD ni dulu kita lukis pelan mungkin pakai pensel, paper, semua itulah. Tapi apabila kita dah meningkat technological advancement di mana kita boleh software tu boleh buat 100 times much more better than human hands, contohlah it will become a very much valuable tool. Tapi apabila individu ini dah terlalu berumur, dia dah ada satu penolakan. Dia dah ada penolakan kepada masalah tersebut. Jadi dia pun ambil keputusan untuk nak lari daripada masalah tersebut. Jadi macam-macam lah, dia dah start rasa stres, dia dah start rasa tidak dihargai, dah rasa ditolak ke tepi dan sebagainya. Tapi bila kita check, kita tanya dengan dia sendiri, ada tak orang nak cuba ajar? Rupanya ada. Bos dia siap hantar nak pergi kelas lagi. Bos dia duduk kat sebelah lagi nak ajar AutoCAD tu. Tapi dia sendiri tolak. So the problem is not the AutoCAD itself. The problem is not about your boss. The problem is not about technological advancement. Masalah tu lebih kepada diri you. Kenapa you tolak benda ni? So that is where we discuss things. Sebenarnya. So sebab tu kata in future. Okay. IR 4.0, there must be a lot of people jumping around kerjaya sebenarnya. Because they want to secure, not to say secure, they just want to survive sebenarnya. That's why sebagai penjawat sekali lagi, dah 2 kali dah aku bagi tahu. Okay. One more time saya nak bagi tahu pada penjawat awam lah, kita lah semua. Ingatan pada diri saya juga. Okay, we should be very grateful. Bersyukurlah dengan kejayaan kita ada di mana kita masih lagi diperlukan. Even dalam perkhidmatan awam pun kita masih lagi memikirkan untuk nak retainkan jawatan-jawatan yang telah dijumutkan. Macam dulu kita ada macam-macam lah jawatan-jawatan yang pelik-pelik.
juru radio lah, apa benda lah, saya tak ingat lagi dah yang mana ada ni kan. Lepas tu kita jumutkan jawatan tu, kita masukkan di bawah H11, pembantu kemahiran dan sebagainya. Masih lagi bekerja dengan kerajaan Malaysia, tak pun diberhentikan. Cuma bezanya adalah adakah kita bersyukur dan kita hargai peluang tersebut. Itu yang penting sebenarnya. Okay, next. Okay, social factor macam saya katakan tadi adalah Puan Safira dia nak soalan ke? Nak teruskan soalan ke? Memandangkan slide Cik Afiq ada beberapa lagi memang agak banyak juga, tapi soalan pun kita ada soalan juga. Saya tergantung kepada keselesaan Cik Afiq nak ambil soalan. Saya habiskan slide dululah, senang. Tak apa, Teruskan. nanti you guys type je soalan-soalan tu. Tak apa, related to IR 4.0 ke, psikologi ke, counselling ke, tak apa. Just put it there. Kalau yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Okey, macam contohnya, faktor-faktor sosial yang wujud setelah adanya IR 4.0 ni adalah satu, unemployment lah, obviously. Unemployment ataupun ketiadaan kerja. Ketiadaan kerja is something yang kita perlu prepare. Kalau tak kesan dekat kita sekalipun tuan-tuan puan, dia akan kesan kepada anak kita besok sebenarnya. So preparation and acceptance, penerimaan dan juga persediaan perlu dilaksanakan oleh kita dalam tempoh masa yang terdekat ni. Macam tadilah, kalau you rasa concern anak you tidak berkemahiran, you need to equip those things. Tapi you need to ukur di baju sendirilah. Jangan you send your daughters or your son just in order untuk diorang ni ada kemahiran, you tak tanya pun apa benda yang diorang nak. This is wrong too sebenarnya, ni pun salah juga. Di mana kita kena tahu anak kita minat apa, bila kita tahu anak kita minat apa, lagi mudah untuk dia nak serap kemahiran tersebut. Bukannya kalau kita nak dia berenang, kita campak dia masuk berenang. Dia tak minat pun berenang. Nanti anak tu membesar, dia akan resent kita, dia akan start marah kat kita, dia start renggang dengan kita dan sebagainya. Akan ada faktor psikologi tu nanti besok. Jangan risau. Memang akan ada. Sebab ini saya bercakap melalui pengalaman lah, buat kaunseling dengan anak-anak staff pun ramai dekat CPPS ni, dekat cawangan pengurusan psikologi pun kita terima juga staff untuk bawa anak dia. Jadi banyak juga yang keluarkan ayat yang saya dah tak suka mak saya tak suka bapak saya, dia push saya dan sebagainya. I have my own interest, saya tak suka belajar medik tapi dia suruh saya belajar medik. Children learn better through their interest. Tapi sayangnya dekat our country, kita lihat science subject is the only thing that matters. Kalau tak masuk kelas depan, satu benda yang fail lah. Orang masuk accounting tu yang kelas belakang, contohlah no offense to those yang ambil accounting, tapi ini reality sebenarnya. Ambil accounting dekat sekolah menengah, kita dah klasifikasi kelas belakang, so no future. So parents semua push untuk ambil biology. Tapi sebenarnya classification ataupun specialization di sekolah menengah tu sebenarnya based on yang mana subjek yang interest kepada dia. Sebenarnya I have friends that from that part of accounting, sejarah, belajar sejarah dekat sekolah menengah, that kind of thing. Tapi they are very successful person in their own field because they have what other people don't have, which is self-confidence. Sebenarnya because whenever they all learn something and they are interested, yang memang dia orang minat, dia dah tak ada resistance. There are no resistance. Tak ada penolakan, tak ada friction pun. Tak ada pun pergeseran interest antara dia dengan mak dengan ayah dia. Okay? Just free flow je. Boleh je belajar dengan baik. Dia ada lebih masa untuk dia explore diri dia sendiri sebenarnya. Jadi ini yang kita kurang dekat Malaysia sebenarnya. Yang mana kita slowly lah begin to adapt. Okay. Tapi dalam pemikiran kita masih lagi kita nak anak kita belajar sains sebab kita rasa kerja doktor tu kerja yang apa orang kata terbaik dekat Malaysia. Tapi you cuba tak tanya dengan doktor yang bekerja kat hospital kerajaan tu, macam mana dia tak cukup tanah nak makan nasi tu. Dia pun tak cukup masa nak makan nasi. You nak anak you kerja macam tu. Even doktor pun tak nak kahwin dengan doktor tau. Sebab dia tahu kalau aku kahwin dengan kau selai belum, kau kata tak ada anak, aku pun tak jumpa muka kau. Lebih kurang macam tu. So kita nak anak kita jadi macam tu. Why? You are, contohlah, kalau let's say you are a very good engineer, it's not necessarily your son or daughter need to be an engineer. Tidak. They have their own interest. So, ini yang penting. Spend time with your children. Learn, observe. Apa sebenarnya yang dia suka, minat buat.
from early age. Kalau let's say kalau daripada dah sekarang ni pun dah sekolah menengah contoh, it's not too late for you pun to actually have this parent talk with your children. Learn sebenarnya, observe. Inilah yang saya katakan yang human factor yang kita dah hilang tadi. Sebenarnya. Okay. Next one. Next slide. Okay, thank you. Jadi sebenarnya, tuan-tuan dan puan, apabila kita ada technological advancement, kemajuan teknologi ni, kita sebenarnya dah ada satu lagi nilai yang kita tambah kat dalam diri kita, iaitu kebergantungan. Kebergantungan kepada teknologi. Kalau kita lihat balik, once upon a time, 10, 20 years ago, internet connection. Okay, internet connection adalah satu benda yang kita panggil sebagai benda tambahan. Only reserved to those yang memang berkemampuan dan juga berkeperluan. Okay, sebab tu bahasa dulu kalau you ingatlah zaman telefon cucuk telefon, nak internet dia ambil cucuk dekat you punya PC kan. Lepas tu orang kerak dia punya tu kan, internet connection tu kan. You boleh tengoklah bil ujung bulan tu dapat bila. Berapa ringgit sebab you pakai beberapa megabyte per second tu. Tapi sebenarnya sekarang dah tak jadi macam tu sebab dia dah menjadi satu keperluan. Dial up masa tu, Cik Rashid, betul. Jadi sebenarnya orang kata benda ni dah jadi jatuh pada satu keperluan. Almost every home has an internet connection. Ada internet connection tu sebenarnya. Almost every home. Saya tak katakan ada yang masih tak ada lagi lah mengikut kepada coverage dan sebagainya, tapi at least you ada akses kepada internet. Jadi apabila kita ada akses tersebut, dia menjadi satu keperluan, okay, dia akan jadi satu kebergantungan. Tak ada air boleh hidup lagi. Okay, tak ada elektrik pun mungkin you panas sikit lah. Even tak ada elektrik pun daripada dulu lagi keperluan sebab kita dah dibesarkan ke elektrik. Tak ada internet sekarang ni. You boleh tengoklah macam mana kehidupan you berbeza. Okay lah, fine lah kalau you nak challenge diri you kan. Weekend ni you challenge diri you, you tutup modem kat rumah. Tak payah buka Unify tu, you boleh hidup tak 2 hari tanpa internet. Weekend ni, Sabtu Ahad ni, if you really want to know how our grandparents live during those days, TV pun pakai internet, betul? Kita dah menjadi kebergantungan. Even once in our life nanti in future, okay, almost every aspect dan kehidupan kita pun need some connection, internet connection, technological relations dan sebagainya. Macam contohlah, dulu orang pakai wallet tau, physical wallet. Sekarang ni, okay, sekarang ni kalau you nak pergi mana-mana, ya tak bawa dah wallet you. Sebenarnya, you bawa you punya telefon bimbit saja. Sebab apa? Mudah untuk you nak QR Pay, banyak daripada kita punya perkhidmatan yang once kita perlu bawa secara fizikal dulu, kebanyakan telah disubkan. Sebab tu kata kalau ada internet blackout, ada internet blackout dan sebagainya, kita akan jadi tidak keruan. Sebab apa? Sebab kita dinilai kebergantungan tu. Okay. Inilah antara benda dan risiko psikologi yang kita kena tengok. Sebab let's say lah, kalau tiba-tiba once upon a time ada blackout ataupun internet tu tak ada dekat dalam Malaysia ni, how do you cope with your life actually? You nak buat apa? You nak tengok dinding je ke? Nampak tak? You have lived before internet time. Tapi sebenarnya apabila you dah pun dibesarkan dan dididik untuk bergantung kepada internet, untuk melaksanakan sesuatu dalam kehidupan you, tak kisahlah you beli pun pakai internet, you nak makan pun you pakai internet sebenarnya, sebab you nak order Grab kan. Apa saja aspek you lah sebenarnya. Even kalau dalam kereta pun sekarang ni, kalau nak dengar radio pun dah ada radio internet yang connected dengan kereta dan sebagainya. So sebenarnya benda-benda macam ni is very risky in terms of society lah, masyarakat sebenarnya kalau kita lihat. Sebab apabila kita dah bergantung, kita dah kehilangan kita punya morality, nilai moral kita. Sebab apabila kita dah kehilangan nilai moral kita, kita dah start untuk tidak boleh beri judgement yang baik dalam kehidupan. Same goes dengan apabila kita terlalu tertekan dan sebagainya, kita tak boleh fikir pun yang orang di hadapan kita itu adalah isteri kita.
ataupun suami kita keluarkan kata-kata kesat, ataupun even worse, kita keluarkan kata-kata kesat kepada anak-anak kita, walaupun itu bukan niat kita, tapi kita dah kehilangan judgement sebenarnya masa kita marah, kita letih. Jadi sebenarnya benda-benda macam ni kita perlu lihat sebab ada kaitannya. Even kalau you tak ada internet sekejap 5 minit kat rumah pun, kata anak-anak je keluar bilik, okay, you sendiri pun rasa macam nak empah barang sebab you rasa tak kena dengan tindakan tu. Okay, next slide please. Saya nak kejar sikit sebab tengok macam ada soalan banyak kan. Okay, sebenarnya kalau macam saya katakan lah, IR 4.0 dah ada potensi pun untuk nak robotize kemanusiaan, humanity. Kita sebagai manusia sebenarnya jangan kita hilangkan keunikan kita sebagai manusia. Sebenarnya kalau you tengok cerita-cerita Hollywood pun banyak je sebenarnya yang di mana kehidupan manusia ni at the end of the movie pun takkan boleh digantikan oleh robot pun sebenarnya. Okey, macam contoh you tengok Bruce Willis punya Sergey dan sebagainya kan. Jadi benda-benda macam tu kalau you pernah tengok lah movie tu ataupun iRobot ke apa benda yang Will Smith berlakon, benda-benda tu sebenarnya there is some truth in that reality walaupun dia hanyalah sebagai Hollywood saja. Okay, tapi at the end of the day there's always humanity that triumph. Sebab apa? We really need to use our judgment, our values. Benda tu robot tak boleh ada tau. Tapi kehidupan kita slowly becoming like that. It's not kita jadi robot. Kita tak tukar tempat kita dengan robot. Tapi pemikiran kita sebenarnya. Okay. Tapi pemikiran kita. Apabila pemikiran kita tu dah diletakkan menjadi robot. Contohnya lah, sekarang ni lah. Contoh. Sekarang ni. You dah ada schedule tau. Di mana saya kategorikan kita ni part robot, part zombie sebenarnya. Habis je kerja, balik rumah. Lepas tu balik rumah, you rehat, tidur, besok pagi you continue the cycle. At the end of the day, masa weekend tu you tak tahu pun sebenarnya hari Isnin sampai Jumaat tu you buat apa. Sebab apa? You dah pun orang kata automatically send to your signal, send a signal to your body saying that autopilot is on. Hari Isnin sampai Jumaat, autopilot is on. That's why you don't have that work-life balance sebenarnya. Sebab kita tak ada pun nilai untuk kita nak lihat kembali apa yang kita buat. Sebab kita just nak make sure yang kita punya kita punya schedule tu just fulfill. Okay, kita punya rutin tu dilengkapkan sahaja. And then hari Sabtu ataupun Ahad baru kita nak fikir tentang kehidupan. Tapi sayangnya kita takkan fikir pasal kehidupan kita. Sebab apa? Kita terlalu letih. Isnin sampai Jumaat bekerja. Hari Sabtu Ahad kita just nak tidur je. This is what happened lah sebenarnya. Okay. Next one. Okay. Everything rests in your hand. Okay. Sebenarnya semua benda dalam kehidupan you adalah di bawah kuasa tangan you sendiri. Dari sudut psikologi, kita sangat menyokong perkataan ini. Okay? Your destiny lies in your hand. You cannot blame other people for whatever happened in your life. If you do, then you might need help lah. So that's why you need to come and see psychologists dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, okay, you kena faham yang mana dalam dunia ni ada something yang kita boleh control dan ada something yang kita tak boleh control. Tapi ada yang dalam benda yang kita boleh kontrol dalam kehidupan kita boleh ambil tindakan. Tapi apabila ada benda yang dalam dunia yang kita tak boleh kontrol, that we leave kepada our own judgment. Tentang macam mana kita nak adjust, how can we actually maneuver through this. Okay, yang benda tak boleh kontrol adalah technological advancement tadi. Macam ada satu lah pernah saya nak share lah, ada satu statement keluar dekat Facebook baru-baru ni saya baca pasal TikTok. Contohnya TikTok lah kan. Okay, some people say that TikTok is a very bad application. Maksudnya benda tu ada banyak benda-benda yang memudaratkan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, the application is not wrong. Aplikasi tu dibangunkan untuk nak menghubungkan manusia. Tetapi manusia sendiri yang berperanan untuk menggunakan aplikasi tersebut ke arah yang tidak betul. Nampak? So you cannot blame the application. Blame the human being that use the application. Macam orang katalah, tapi TikTok ni banyak orang joget-joget je kan. Okay, you cari joget, you jumpa joget.
Kalau you cari ilmu, you ada jumpa ilmu dalam tu. Jadi sebenarnya ada correlation di antara technological advancement dengan human attitude. Technology is there to make us feel comfortable with our lives. Tapi tak dinafikan juga teknologi juga boleh disalahgunakan. Nampak? Disalahgunakan. Macam contohlah kalau siapa-siapa pernah pakai apps mencari jodoh kan. Zaman dulu nak cari jodoh memang susah tau. Tu terang beritahu, apps nak cari jodoh tu dah memudahkan banyak nyawa dah sebenarnya. Daripada jatuh cinta, daripada putus cinta, heartbreak dan sebagainya. Tapi dalam masa dulu, kalau you bayangkan nak bercinta, nak kena jumpa, nak kena bawa, nak kena pergi jumpa makan dan sebagainya, nak kena hi-hi, bye-bye dan sebagainya. Sekarang ni is all in your fingertips. Tapi sayangnya, application tu dah bagus dengan dia punya fungsi dia, function dia. Tapi kita sebagai manusia mengambil peluang aplikasi tersebut untuk nak tipu orang, nak scam orang dan sebagainya. Jadi sebenarnya attitude tu, everything is in your hand. Apa yang you buat dalam dunia ni sebenarnya semuanya berpunca daripada you. Okay? Changes can be scary. Okay, but it's an opportunity to further explore yourself. Okay? Jangan nampak kegagalan ataupun orang kata kegagalan tu sebagai satu benda yang end product. Okey, sebab kebanyakan daripada kita lihat kegagalan tersebut, okey, kegagalan apa-apa saja kegagalan dalam kehidupan lah, failure okey, as an end product. Gagal, habis. No more for me. Okey, tapi kita kena lebih bersikap optimistik. Okey, optimistik di mana kita lihat kegagalan tersebut, kita boleh utiliskan kepada satu peluang yang baru untuk kita explore. Contohlah, kita ambil contoh yang paling simple, Thomas Edison. Dia buat light bulb. Okay, saya rasa semua orang pun tahu pasal benda ni, ungkapan ni. Yang mana dia fail sekali, dia buang. Light bulb tu dia buat yang baru. Fail lagi, dia buang lagi. Jadi orang kata lah, kau buat banyak kali ni kau tak rasa gagal ke? Okay, sebenarnya dia tak rasa gagal, tapi sebenarnya kalau dia buat 1000 bulb lampu, okay, dia ada 1000 kali peluang untuk dia nak baiki dan tidak mengulangi kesilapan dia. Nampak Jadi sebenarnya you don't need to be scared about changes. Perubahan akan berlaku. Trust me, percayalah cakap saya, besok kalau kita dah tua, dah rambut dah putih-putih kan. Okay, ada kereta terbang, kita pun takut nak naik benda tu sebab kita dibesarkan dengan kereta tayar dekat tanah. Tapi sebenarnya benda tu adalah benda yang memudahkan. Contohlah kan, kalau dulu dengan traffic jam dan sebagainya, bila kita dah terbang, mudah je sampai. Okay, technology may change our life but human does not need to suffer because of it. Embrace. Terimalah teknologi tersebut, pakai dengan baik. Tak salah, jangan salahkan teknologi. You hilang kerja, jangan salahkan teknologi. Tapi you fikirkan innovative ways tentang how do you cope with the loss of your job sebenarnya. Alright, there is an action, there is always a reaction. Jadilah proaktif daripada reaktif. Janganlah benda tu dah jadi, baru you nak buat. Ini culture kita di Malaysia. Benda dah jadi, benda dah roboh, dah jatuh, dah meletup, barulah nak ambil tindakan. Tapi kita, contohlah, kalau kita dah tengok jambatan dah crack dah lama dah. Tapi kita tak ambil tindakan pun, tak lapor, tak apa pun. Last sekali bila jambatan tu jatuh, barulah kita nak keluarkan suara. Aku dah tengok kat Facebook lah. Aku dah pernah tengok dah benda ni, dia dah crack lama dah. Tak ambil tindakan pun. Macam mana nak ambil tindakan kalau tak ada orang nak laporkan? Nampak? Kita tak ada action. Okay, so be more proactive than reactive. Okay, Cik Safira boleh kot untuk that question. Kita ambil soalan daripada point of Fadiana, saya tak pasti sama ada ini rumus ataupun fakta yang kita hadapi sekarang. Jika kita berjumpa dengan kaunselor di Kementerian Kerja Raya, akan ada direkodkan dalam buku servis. Betul atau tidak, Cik Afiq? Oh, okay. Untuk menjawab soalan tu, okay, saya faham lah mungkin kita mungkin tak pernah berjumpa kot sebab saya selalu bagi talk ni dekat pegawai-pegawai yang lapor diri. Jadi sekarang kita aktif engage dengan pegawai-pegawai yang baru lapor diri. Jadi apabila saya bagi talk tu, taklimat tu, saya sentiasa ingatkan kepada diorang yang sebenarnya kita tak ada pun rekod dalam buku servis. Kenapa kita tak rekod? Satu,
cuba kita fikir logik kita fikir logik lah. Kalau let's say orang tu datang counselling secara sukarela, sebab counselling kita datang ada dua cara, satu sukarela, satu lagi walk in. Jadi kalau let's say dia walk in ni secara sukarela, dia datang dia ada masalah ke ataupun dia nak share something yang happy ke dengan someone, dia datang ke counselling jumpa kita. Takkan kita nak pergi tanya buku rekod dia. Dia datang secara sukarela kot. Kalau even secara rujukan pun kita tak tulis. Sebab apa? Sebab satu, kita tak ada akses kepada buku rekod servis tuan-tuan perempuan. Sebab hak untuk melihat buku rekod servis itu hanyalah kepada orang servis dan juga kepada tuan-tuan perempuan sahaja. Same goes dengan apa yang dibincangkan dalam sesi kaunseling, hanya akan direkodkan dalam fail sulit yang mana kami sahaja, kaunselor dan pegawai psikologi yang ada akses. Orang servis takkan ada akses tu. Okay, clear Puan Nurfiana? Mungkin kabar angin yang membuatkan ini macam jadi Yes. satu ugutan lah untuk Mhm. pegawai yang nak mendapatkan khidmat kaunseling kan Cik Afiq. Yes. Seterusnya Cik Afiq daripada Puan Mahira Husna. Cik Afiq, salam. Ada seorang sahabat saya, dia dulu seorang yang sihat, tetapi disebabkan satu insiden yang terjadi dalam hidupnya membuatkan dia menghadapi depresi pada waktu itu. Namun kini dia sudah pulih, tetapi dia menghadapi side effect which dia hadapi stress, anxiety and stress disorder. Tak pasti mana satu, tapi sistem yang dia hadapi ketika menghadapi stres atau kejutan yang melampau adalah sesak nafas, sakit kepala, pitam, nervous dan lain-lain. Adakah dia mampu pulih semula seperti dahulu? Sakit ini ataupun sakit ini akan kekal? Ada sebarang nasihat daripada Cik Afiq. Okey. Daripada Puan Mahira Okey, sebenarnya saya tak boleh nak komen lanjut sebab satu, saya boleh katakan, saya boleh sarankan kepada sahabat Puan Mahira tersebut untuk dapatkan bantuan. Pertama sekali, boleh buat temu janji dengan kita lah di cawangan pengurusan psikologi untuk kita further identify. Tapi based on daripada apa yang ditanyakan soalan ni, saya boleh dapat tahu yang kemungkinan besar sahabat Puan Mahira ni mungkin ada some unfinished business ataupun some traumatic event dalam kehidupan dia yang perlu diselesaikan. Sebab itu dia mempunyai anxiety yang sangat tinggi. Dan apabila kita tengok pada simptom yang ada, memang ternyata dia ada some anxiety and stress disorder lah. Cuma dalam kes macam ni, kita nak sarankan kalau Puan Mahira boleh memberitahu kepada rakan tersebut untuk datang hadir berjumpa dengan kami dulu. Kami sangat mengalu-alukan sebenarnya. Sebenarnya this is why we are here lah, to help this kind of things from ever orang kata mengganggu fungsi kehidupan tuan-tuan perempuan. Okey, kalau boleh Puan Mahira, kalau boleh refer dah. Tak kisah kalau sahabat tu bukan kerja KKR, JKR, bukan kerja kerajaan pun tak apa, refer je, no problem. Kami terima je walaupun ada kerja private ke apa tak apa. It's okay, it's our responsibility. Okay, baik. Kita share pandangan daripada Tuan Faiz dulu. Orang kata budak-budak tak bahaya. Kita dah dekat dengan handphone. Tapi situasi sekarang, baby newborn pun hari-hari menghadapi handphone. Nenek hari-hari video call. Okay. Dan kemudian daripada Puan Suzana Ahmad. Betul tu, zaman dulu parents nak ambil aliran sains. Nak ambil aliran sains. Dan kami dah alaminya. So untuk anak-anak memang diberi kebebasan untuk pilih aliran as long as mereka committed dan boleh fokus. Dan soalan seterusnya dari Puan Hazrin. I have a question, sir. Some updated technology needs time to master, but majikan hendak bergerak pantas part mahir new technology. That's dilemma yang workers hadapi. Every workers did not have the same capability to adapt dengan cepat. Maka berlakulah masalah dalam penyampaian jabatan. What is your opinion about this, sir? Okay, these are the psychological issue sebenarnya. Apabila kita katakan pasal kemajuan teknologi tadi, ini adalah risiko sebenarnya. Risiko apabila kita diperkenalkan dengan teknologi yang baru yang memang memerlukan masa untuk master. Tapi sebenarnya apabila kita katakan tentang kemahiran belajar ataupun kemahiran untuk kita memegang sesuatu tu, dia memang ada time frame. Sebenarnya. Tapi sebenarnya bila kita pasal time frame, okay, this is not like delivery of something yang simple. Okay, sebab bila kita katakan time frame ni memerlukan masa dan benda yang realistik untuk nak dicapai. Keyword dia realistik. Jadi kalau ada mana-mana ketua jabatan yang ada dalam ni, okay, that's why kita send our workers lah to be skilled in one or two more skills yang baru ke teknologi yang baru untuk master kepada those yang really can actually deliver.
Kalau macam contoh kita kata you nak belajar AutoCAD, you perlu belajar AutoCAD. Tapi dalam masa yang sama kita minta dia belajar sendiri. Of course, dia akan ambil masa yang panjang. Tapi kalau let's say kita kumpulkan semua orang yang ada masalah AutoCAD ni, contohlah by through jabatan ke dan sebagainya, ataupun siapa yang ingin nak refresh course ke dan sebagainya, kita hantar kepada one agency yang boleh membantu untuk mengajar, ataupun one pakar yang boleh mengajar AutoCAD dan sebagainya. So kita ada orang kata viable solution for that. At the same time, diorang pun belajar dengan keadaan yang lebih berstruktur daripada belajar sendiri. Kena ingat tuan-tuan puan, apabila kita minta individu untuk belajar sesuatu, even orang belajar PhD pun boleh langgar tau. Nak habiskan PhD pun boleh langgar tahun, orang nak buat master pun boleh minta extend. Itu benda-benda yang memang dia sendiri minta belajar, bukan disuruh belajar. Jadi benda-benda macam ni pun sebenarnya kita kena tengok faktor manusia. Faktor manusia ni kita ada banyak distraction, kita ada banyak tanggungan, tanggungjawab dan sebagainya. Jadi benda-benda tu pun memainkan peranan dengan motivasi untuk belajar benda yang baru. Sebenarnya. Jadi give time. Okay, give ample and give realistic time untuk dia proofkan yang dia boleh buat. Tapi at the same time, ada tanggungjawab pekerja juga. Kalau yang mana yang diminta untuk belajar kemahiran yang baru, satu belajarlah. Because your career depends on it. Bukan sebab survivability of you punya kerjaya, tapi lebih kepada you punya output sebenarnya. Sebab kena ingat macam saya katakan tadi, daripada awal tadi, IR 4.0, humans can be replaced. Humans can be replaced. So kalau you tak ada placement you dalam dunia sekarang ni, baik kemahiran ke, ataupun you punya motivation ke, you punya attitude towards you punya kerja ke, you might soon be replaced. Not by human, but maybe by other role yang boleh dilaksanakan automated lah, automated ke digitalization ke, you will soon be replaced. So you need to prove yourself. That's why dia ada risiko untuk dia jadi tertekan, sebab dia akan push. For those yang memang akan push ke hadapan, dia akan jadi tertekan yang positif lah, sebab dia ada benefit dia. Tetapi for those yang procrastinate, yang sentiasa melengahkan, ni pun peranan pekerja tu juga. Tapi kalau memang betul tak boleh nak belajar benda yang baru, okay, there is always a possibility of you try to communicate with your boss, or even try to find a neutral ground untuk mana you boleh agree lah dengan bos you. Meaning dia adalah option tu. Robots tak boleh, you tak boleh buat je, dia akan buang ataupun dia akan baiki dengan spare part yang baru. But humans we cannot. There are certain limitation, tapi saya tak nafikan benda tu boleh dilaksanakan. Cuma kena ada orang, macam saya kata tadi lah, expectation tu kena manageable. Okay, manageable expectation. Contohnya kalau letak terlalu tinggi, you nak dia belajar AutoCAD dalam tempoh seminggu, tak boleh. Even expert pun tak boleh nak belajar dalam tempoh seminggu. Jadi you lower expectation. Okay, tak apa, ada 10 modul AutoCAD, at least satu modul dalam tempoh seminggu. Satu modul cukup lah, dia tarik line, dia buat macam tu lah kan. Dah cukup dah, okay boleh, you naikkan sikit. Okay, next 2 weeks maybe 2 modul dia buat dan sebagainya. So slowly. Okay, learning curve kita sebagai manusia, kita ada berbeza tau, learning curve. So understanding about learning curve, ini yang saya nak menjawab soalan tadi tu, yang good governance tu. Whenever that you have the information about your staff, benda ni boleh membantu tau dalam diorang ni mendepani cabaran IR 4.0. Bukannya dengan cara dia tak boleh buat, kita terus tolak diorang ke tepi. No, don't. Okay, actually we need to actually help them because they need this. Sebab kita boleh katakan yang kita boleh tolak dia ke tepi. You dah tak boleh buat kan, kita exit policy you lah, ataupun kita keluarkan je lah, senang sebab you ada masalah tu. It's not about attitude. Mungkin dia dah berusaha, tapi takat situ je yang dia boleh buat. Tapi instead of that, kita hantar dia pergi ke kursus di luar ke, ataupun kita buat bengkel, inisiatif kita sendiri. Di setengah kes tu pun macam klien yang kita buat mentoring kan, kita buat mentoring proses dan sebagainya. Ada je yang mentor dia yang memang pergi mengajar dia, hujung minggu pergi rumah ajar menti dia tu buat software BIM tu. Untuk nak make sure that anak-anak buah dia tu, menti dia tu boleh berfungsi dengan baik. Padahal dia tak kerja bawah mentor dia ni pun, bukan bos dia pun, tapi dia ada inisiatif untuk membantu. Sebab dia rasa itu adalah satu tanggungjawab dia. Untuk dia nak bantu supaya dia boleh melahirkan jurutera yang lebih baik lagi daripada diri dia sendiri. These are the selfless act of one lah. Okay? Baiklah Cik Afiq. Cik Afiq, kita sudah pun
sampai ke waktu yang ditetapkan sebenarnya 4:30 petang. Menurut pengalaman kami menganjurkan program Senam Minda ni, kita ingatkan 2 jam tu sangat panjang. Rupanya 2 jam tu sangat tak cukup Pendek untuk je sebenarnya je. pendek je untuk satu-satu pembentangan. Apa yang saya dapati sebenarnya dalam tajuk psikologi ni, kita kena kekal rasional lah Cik Afiq untuk terus survive. Tapi tergantung kepada individu masing-masing lah untuk kekal rasional tu macam mana dan apa yang ada sekeliling mereka tu. Baiklah Cik Afiq, kita terpaksa menamatkan kita punya pembentangan dan perkongsian ni dalam sikit masa lagi. Tapi sebelum tu saya suka untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada yang masih belum isi link kehadiran, boleh isikan kedatangan di link kehadiran telah disediakan di ruangan chat. Dan sebentar lagi kita akan letakkan link quiz untuk para peserta menyertai kuis yang disediakan sepanjang sesi pembentangan ini. Sebelum itu Cik Afiq, kita ke sesi screenshot fotografi dulu. Boleh, Cik boleh. Sami boleh ke? Kita siapa-siapa yang ada masih ada dalam talian boleh buka kamera untuk kita ambil gambar secara maya. Lagi penuh gambar, lagi cantik. Mari. Boleh, buka je. Tak apa. Boleh buka-buka, jangan maju, jangan segan. Okey. Lagi, ada lagi. Okey, ada lagi nak buka? Okey, saya Tak apa, go on, buka je. Okey, satu, senyum semua. 1, 2, 3. Okey, sebentar. Okey, one more time. 1, 2, 3. Okey Dia dah. pakai mask tu memang tak nampak senyum kan. Senyum ikut mata boleh. Itulah boleh ikut mata tak apa. Boleh nampak, boleh nampak. Okey. Okey, baiklah. Sebelum saya tutup sesi ke-7 hari yang sesi pembentangan ke-7 dalam program Senam Minda ni, saya beri laluan kepada Cik Afiq untuk berikan kata-kata pergulungan bagi pembentangan. Cik Afiq, silakan. Okey, terima kasih Puan Safira pada Ustia. Jadi akhir katalah daripada saya, okey, yang mana yang perlukan bantuan psikologi ataupun kaunseling, datanglah jumpa. Okey, saya rasa kita dalam tempoh saya 6 tahun dalam KKR ni, kita dah buat banyak outreach dah. Kebanyakan daripada warga JKR tak ada pun isu mengatakan bahawa datang kaunseling tu adalah orang bermasalah. You need help, come and see us. Itu sahaja. At the same time, kita sendiri kena ready lah untuk nak wrap upkan benda ni. Kita sendiri kena fahami tentang limitation kita, tentang kita punya orang kata motivation untuk kita mendepani cabaran IR 4.0, bukan hanya daripada aspek kerja sahaja, tapi aspek kehidupan juga. Kena tengok sebenarnya kita pun dah melalui proses ni, cuma kita sendiri perlukan peringatan, kita perlukan lagi pendedahan dan sebagainya. Jadi jangan orang kata endahkan perkara-perkara tersebut. Perkara-perkara psikologi, kehidupan, sosial dan sebagainya. Sebab itu pun sangat penting. Sebab besok kita akan salahkan diri kita juga. Kalau sekiranya ada apa-apa yang berlaku pada kita ataupun orang kita tersayang. Okey, jadi akhir kata daripada saya, terima kasih. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Saya sampaikan sahaja. Yang mana yang kalau sekiranya saya tersilap kata ataupun terkasar bahasa, saya minta maaf. Jadi kalau sekiranya ada apa-apa, boleh email kepada saya. Tak ada masalah, email ataupun call lah. Okey, ada nombor telefon saya dan juga email saya di laman web KKR. Alright, jadi itu saja. Terima kasih. Saya serahkan kepada Puan Safira. Terima kasih Cik Afiq. Terima kasih banyak atas perkongsian yang diberikan. Baiklah, kepada peserta program Senam Minda yang masih berada dalam talian, esok kita akan ada sesi pembentangan terakhir, iaitu sesi slot pembentangan ke-8 yang akan bermula pada jam 9 pagi. Sejurus selepas sesi pembentangan yang terakhir itu, kita akan terus melangsungkan acara penutup program Senam Minda. Diharap anda tuan-tuan semua yang telah menyertai sesi sebelum ini dan sesi hari ini akan dapat turut serta dalam sesi esok bagi mengimarahkan acara penutup program Senam Minda AJKR 2021. Baiklah, sekian daripada saya. Begitu juga saya mohon maaf atas segala salah silap dalam mengacarakan dan selaku host pembentangan dua-dua slot pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua.